الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: Nahmaduhu wa nusallimu wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Tuan-tuan mulia, tidak ada keraguan bahawa usaha ini telah berjalan dan akan terus berjalan hanya semata-mata dengan bantuan ghaib Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara yang kita kena faham, yang kita kena tahu, apakah syarat-syarat untuk mendapat bantuan dan nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala. Apakah cara dan syarat-syarat untuk kita mendapat bantuan dan nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran. Hazrat beritahu, saya tidak jumpa mana-mana tempat pun yang mana diberitahu bahawa nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala akan turun tanpa dakwah. Maksud nusrah ghaibiyah adalah nusrah ijtimai yang akan dapat menyelesaikan masalah umat, yang akan mengubah nasib umat. Bukan bantuan infradi, itu dipanggil keramat. Keramat-keramat yang datang pada individu-individu kerana amal ibadat mereka, kerana kebaikan mereka. Dengan keramat-keramat tersebut, masalah umat tidak akan selesai. Masalah umat tidak akan selesai kerana itu bantuan hanya untuk dia sahaja. Jadi dengan keramat, masalah tidak akan selesai. Yang dikehendaki di sinilah nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala yang akan turun secara umumi, secara ijtimai untuk umat keseluruhannya, yang mana dengannya umat akan terselamat daripada kebinasaan yang akan mengubah nasib mereka. Jadi untuk mendapat nusrah ghaibiyah seperti itu, untuk mendapat bantuan nusrah ghaibiyah secara ijtimai seperti itu, tidak ada cara lain mana tidak aku tak jumpa mana-mana tempat bahawa nusrah ghaibiyah itu akan dapat melainkan dengan dakwah. Melainkan dengan dakwah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, jadi kamu bantu nusrah agama Allah Subhanahu wa taala, kamu menjalankan usaha dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kamu dan akan mengukuhkan kedudukan kaki-kaki kamu. Ini syarat untuk dapat nusrah ghaibiyah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahawa umat ini secara ijtimai kena bantu agama Allah, kena bantu tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan membantu agama Allah bukanlah bermaksud memberi bantuan keuangan. Memberi bantuan keuangan kepada orang Islam. Memberi bantuan keuangan kepada orang Islam ini kita nusrah, kita bantu orang Islam. Yang dimaksudkan dengan bantu agama ini ialah, yang dimaksudkan dengan dakwah ialah bantu agama Islam itu sendiri. Bukan satu bantu orang Islam, satu membantu Islam. Yang akan menyebabkan satu orang itu dapat nusrah ghaibiyah, umat ini dapat nusrah ghaibiyah daripada Allah, ialah umat ini kena bantu agama Islam. Dengan kita bantu orang Islam dengan bantuan kewangan, bagi makan, minum dan lain-lain, itu bantu orang Islam. Hazrat Imam dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu riwayat yang didatangkan seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia membelanjakan 5,000 dinar, duit dinar di Madinah, sambil duduk di Madinah, dan dia belanjakan sebanyak 5,000 dinar di jalan-jalan kebaikan, adakah ianya dapat menandingi, menyamai pahala keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab bahawa kamu membelanjakan 5,000 dinar untuk jalan-jalan kebaikan, pahala dia tidak sama dengan satu orang yang sedang tidur di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun.
अगर सहाबा किराम के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनफिरादी दावत के वाक़यात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इनफिरादी दावत से बढ़कर अल्लाह की गैबी नुसरतों के नुज़ूल का और कोई सबब नहीं है। गैबी नुसरतें इनफिरादी दावत के साथ दरख्त वहां से चलकर आया, एक रिवायत पे है दरख्त का खोशा उतर कर आया, खोशे ने 3 मरतबा गवाही दी कि बेशक आप अल्लाह के रसूल। Tuan-tuan mulia, nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala, sebab utama untuk mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam seluruh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebab utama yang lebih besar untuk mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala daripada dakwah ifradi. Dengan dakwah ifradi lah sebenarnya umat ini akan mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sirah kita tengok, tidak ada sebab lain. Tidak ada sebab lain untuk umat ini mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mereka menjalankan dakwah ifradi, menyempurnakan tuntutan dakwah ifradi. Dan apa yang dimaksudkan dengan nusrah ghaibiyah? Kadang kita faham maksud nusrah ghaibiyah adalah satu orang tu dapat keberkatan daripada dalam makanan dia, dapat kemenangan atas musuh, dapat kalahkan musuh dalam peperangan. Sedangkan itu adalah nusrah yang kecil dan itu bukanlah satu perkara yang menjadi maksud bagi kita. Bahkan itu adalah mau'ud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud sebenar nusrah ghaibiyah ialah apabila ahli batil, orang batil meninggalkan kebatilan dan datang kepada hak. Dan ataupun Allah SWT hilangkan mereka, hapuskan mereka daripada jalan hak untuk hak maju ke depan. Itu dua perkara. Itu dah surah ghaibiyah. Itu bila Allah Subhanahu wa taala orang batil meninggalkan kebatilan datang kepada hak, ataupun orang yang ahli batil tadi Allah SWT hilangkan mereka, tepiskan mereka ke tepi supaya hak dapat maju ke depan. Ini yang dimaksudkan dengan nusrah ghaibiyah. Dan banyak kisah-kisah sahabat dalam kehidupan nabi-nabi terdahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bantu mereka apabila dalam mereka menjalankan usaha dakwah. Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alaih beritahu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bantu umat ini selagi mana umat ini tidak majbur dalam menjalankan menghimpunkan dakwah dan ibadat. Apabila umat ini majbur, yang terpaksa menghimpunkan dakwah dan ibadah, menjalankan usaha dakwah dan ibadah di dalam kehidupan mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala akan bantu umat ini, dan dalam membantu umat ini Allah Subhanahu wa taala akan musaffarkan, tundukkan nizam Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan nizam ghaib Allah Subhanahu wa taala muafiq dengan umat ini. Dan mukhalif dan bertentangan dengan orang batil, orang bukan Islam. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bila umat ini menghimpunkan dakwah dan ibadat, Allah Subhanahu wa taala akan bantu umat ini, dan Allah SWT akan jadikan nizam ghaib Allah muafiq dengan umat ini. Untuk itu Maulana beritahu dua kisah. Satu kisah seorang Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Yusha' bin Nun tuan mulia, bila dia buat dakwah dia dapat penentangan. Bahkan tidak ada mana-mana Nabi pun, bila mereka memulakan dakwah, semua Nabi-Nabi akan ditentang terlebih dahulu. Mereka akan ditentang terlebih dahulu. Maulana bacakan mereka telah ditentang sehingga dalam tanah bantuan Allah. Yang aziat, penentangan atau kesusahan yang mereka dapati telah sampai pada tahap penghujungnya. Tahap akhir, penghujung bagi tahap kesusahan yang ditanggung oleh seorang da'i dalam menjalankan usaha dakwah. Selepas itulah bermulanya nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan mulia, kita tidak gemar, tidak suka dengan kesusahan. Susah sikit kita berhenti buat dakwah. Susah sikit kita berhenti buat usaha. Kerana kita tak merasa suka dan senang dengan kesusahan yang kita dapat semasa menjalankan usaha dakwah. Sedangkan syarat untuk mendapat nusrah Allah SWT, kita kena buat habis-habisan dan melalui kesusahan sampai ke tahap akhir, sampai ke penghujungnya, barulah bermulanya nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak suka untuk susah di jalan Allah? Kerana usulnya satu benda yang kita jadikan maksud, maka kesusahan dalam mencapai maksud itu akan jadi senang bagi kita. Kita akan ada kemampuan untuk tangguh kesusahan tersebut.
Tapi kalau benda yang kita tak jadikan sebagai maksud, maka kesusahan-kesusahan yang terpaksa kita lari untuk sampai pada benda tersebut akan sukar bagi kita untuk lari. Hari ini kerana kita jadikan dunia maksud kita, segala kesusahan untuk dapat dunia senang untuk kita lari. Tidak jadi masalah bagi kita. Tapi kerana agama, kerana usaha agama ni bukan maksud hidup kita, maka susah sikit kita akan tinggalkan usaha. Kita menjadikan alasan untuk kita berhenti buat usaha kerana kesusahan yang datang dalam menjalankan usaha dakwah ini. Jadi Nabi Yusha alaihissalam dia telah buat usaha, keluar bersama jemaah dia dan keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat penentangan dari kaumnya. Dan apa yang dibuat pertama sekali semasa dibentuk jemaah dia untuk memastikan kesatuan fikir. Kesatuan fikir dalam ahli jemaah dia beritahu pada ahli jemaah dia, sesiapa yang mana unta dia sedang bunting, mengandung nak menunggu masa nak lahirkan anak. Sesiapa yang tengah dirikan rumah, sedang bina rumah, dah dirikan tembok, tuku nak letak bumbung atau atap. Sesiapa yang baru berkahwin, belum berusaha lagi ni, belum berjumpa isteri belum dihantar ke rumah dia lagi. Orang-orang macam ni jangan masuk dalam doa aku, jangan keluar bersama. Kenapa tuan-tuan mulia? Nabi Yusha alaihissalam nak memastikan bahawa jemaah yang bersama dengan dia itu semua tidak ada sikit pun langsung fikir tentang perkara kemudian. Sedangkan ini adalah perkara-perkara keperluan. Apa pelajaran kita dapat dari sini tuan-tuan mulia? Satu jemaah yang mana dalam jemaah itu ada Nabi sekalipun, kalau salah satu orang daripada ahli jemaah tadi, dia punya fikir dia lagi, fikir tentang keperluan dia, fikir tentang ketiga keperluan di sini yang diberikan. Satu kenderaan untuk tadi, yang kedua tempat tinggal, rumah, yang ketiga isteri. Tiga ini keperluan asasi manusia, keperluan fitrah manusia. Tentang keperluan yang fitrah yang memang manusia perlukan. Kalau ada salah seorang pun ahli jemaah tadi yang fikir dia lagi pada benda-benda keperluan dia, sedangkan dalam jemaah itu ada Nabi sekalipun, nusrah Allah tak akan datang pada jemaah tersebut. Jadi pentingnya untuk kita jaga dalam masa keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, fikir setiap ahli jemaah hendaklah satu. Hanya tumpu pada maksud sahaja. Jadi lepas dia buat syarat tersebut, orang yang betul dapat satu fikir keluar dari maka dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang, dan semasa berperang tersebut kemudian masuk waktu salat. Masuk waktu salat mereka nak dirikan salat, waktu dah nak habis, usaha belum selesai, peperangan belum selesai lagi, maka dia doa pada Allah SWT, ya Allah bantulah kami, tahanlah matahari ni Allah. Jangan dari si matahari ini terbenam, supaya kami dapat selesaikan kerja kami, sempurnakan takaza kami, dan usaha kami, dan kami dapat tunaikan salat pada waktunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahnya ubah nizam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hentikan matahari. Matahari itu tak terbenam, matahari itu tegak tumbuh sehingga Nabi Yusha dan jemaah dia sempurnakan kerja mereka, peperangan mereka. Lepas tu mereka tunaikan salat mereka, lepas tu baru matahari itu terbenam. Jadi tuan-tuan mulia dari sini kita dapat lihat bagaimana Allah SWT telah bantu. Kerana mereka sibuk dengan dakwah, Allah telah ubah nizam dunia ini untuk bantu satu dai tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan mulia, kita kisah yang kedua, mau datangkan kisah satu orang sahabat. Apa sebenarnya banyak kisah orang nak kita. Kisah yang kedua, satu orang sahabat Nabi SAW, dia telah dipenjarakan. Dia dimasukkan dalam penjara dan setiap hari diberi sikit air untuk minum. Dia ada keperluan untuk mandi. Ketika dalam penjara ada keperluan untuk mandi junub. Air tak ada dengan dia. Air yang diberikan dia terlalu suka, tak cukup untuk mandi, cukup untuk minum sahaja. Maka dia minta supaya diberikan air untuk 2 hari punya air diberikan sekaligus, supaya dia dapat guna air tersebut untuk mandi. Dia sanggup, dah hampir tak minum air 2 hari, tapi dia tak sanggup untuk tinggalkan solatnya. Tak sanggup untuk tinggalkan solatnya. Ini sifat yang ada pada sahabat. Hari ini dengan sewenang-wenangnya, dengan semudahnya, kita salah tafsirkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila datang uzur sikit, terus kita tinggalkan perintah Allah. Datang masalah sikit, kita rasa ni doa daripada kemampuan aku tak perlu buat. Sedangkan maksud ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maknanya setiap perintah Allah yang Allah berikan kepada kamu, sebenarnya dalam diri kamu ada kemampuan untuk sempurnakan perintah tadi. Setiap perintah Allah yang Allah bagi pada kamu, sebenarnya dalam diri kamu ada kemampuan
untuk sempurnakan perintah tersebut. Ini maksud sebenarnya, ini bukan bermaksud manakala susah kita tinggalkan perintah tersebut dengan alasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sahabat tadi fikir, risau, aku kena sembahyang ni, tapi aku tak ada air nak mandi untuk sebelum tunaikan salat. Maka dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah hantar awan ke dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar awan, dan awan itu masuk dalam penjara dia dan turunkan hujan dalam penjara tadi. Hujan telah diturunkan dalam penjara tadi dan dia telah gunakan air hujan tadi untuk mandi dan seterusnya dapat tunaikan solatnya. Jadi di sini tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lihat bagaimana Allah banyak lagi kisah-kisah sebenarnya tuan-tuan yang mulia yang bagaimana beritahu banyak lagi kisah-kisah sebenarnya yang menunjukkan bagaimana nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu Wa Taala datang apabila umat ini menjalankan usaha agama, menjalankan dakwah ifradi. Sebab utama ialah dengan menjalankan dakwah ifradi. Istimak ni tuan-tuan berlaku lama lepas itu. Lepas dakwah ifradi dibuat 13 tahun, barulah Nabi himpunkan sahabat-sahabat, barulah berlaku istimak. Sebelum itu 13 tahun berturut-turut baginda sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah ifradi, jumpa orang seorang demi seorang untuk ajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu kisah, dengan satu perjalanan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan jumpa nampak satu orang Nabi ke depan, Nabi tak suruh sahabat pergi, Nabi sendiri pergi jumpa orang tadi, ikhtilat dengan dia bagi dakwah kepada dia, ajak dia untuk beriman dengan Allah dan ucap dua kalimah syahadah. Lelaki tersebut telah minta apa bukti bahawa kamu adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Maka Nabi SAW kita kamu tengok tu pokok kurma di hujung lembah, dia akan menjadi saksi atas kenabian aku. Maka dikata dalam riwayat mengatakan pokok tadi telah berjalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelah bumi. Ada satu riwayat lagi tandan buah kurma yang ada dalam pokok tadi telah turun berjalan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah menjadikan saksi, ucap dua kalimah syahadah bersaksi atas kerasulan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia telah menyebabkan lelaki tadi telah memeluk agama Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sebab utama untuk mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan menyempurnakan dakwah ifradi. Selagi mana umat ini tidak menyempurnakan dakwah ifradi, selagi itu tuan-tuan nusrah ghaibiyah secara umumi tidak akan datang pada umat. Hari ini kita punya salah faham tuan-tuan dia, kita ingat dengan ibadat nusrah ghaibiyah akan datang. Dengan melakukan amal ibadat, nusrah ghaibiyah akan datang. Dengan ibadat tuan-tuan mungkin keramat boleh turun pada individu tertentu, dan dengan turunnya keramat ini bantuan pada satu orang individu, masalah umat tidak akan selesai. Yang dimaksudkan dengan nusrah ghaibiyah satu nusrah ghaibiyah yang turun secara umum untuk umat yang menyebabkan masalah umat selesai. Dan untuk mendapat nusrah ghaibiyah seperti ini tuan-tuan mulia, tidak umat ini kita menghimpunkan dakwah dan ibadah, kena sempurnakan dakwah ifradi terlebih dahulu tuan-tuan mulia. Dan jadi maksudkan dengan nusrah ghaibiyah, mula-mula banyak kali perkara ini datang, nusrah yang secara istimai yang turun pada umat yang mana dengannya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang kamu akan lihat manusia akan datang berbondong-bondong kepada agama Allah. Bukan maksud nusrah ghaibiyah berlaku turun makanan dari langit ke, boleh berjalan atas air ke, dan berkata dalam harta bertambah ke, dalam makan minum dan harta. Itu bukan maksud pun, itu mau'ud. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, perkara itu akan nampak bila satu orang buat usaha agama dan bantu agama Allah. Tapi itu bukan maksud tuan-tuan mulia. Maksud ialah tuan-tuan makin hak dapat ditegakkan, kebatilan dapat dihapuskan, dan Allah beritahu dalam Quran apa makna fatah yang sebenar, apa makna nusrah yang sebenar, apa makna fatah yang sebenar, iaitu waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan dapat lihat bahawa manusia akan datang berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. मैंने अर्ज की हैं दो चीजें शुरू से कि अल्लाह की गैबी मदद के लिए दो शर्तें हैं। एक अर्ज कर दिया इंफरादी दावत, वजह उसकी यह है कि जो अज़ियतें इंफरादी दावत में हैं वो अज़ियत किसी और रास्ते में नहीं है। Tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, malam kita tadi saya sedang beritahu kepada tuan-tuan tentang dua asbab untuk mendapat nusrah ghaibiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab pertama yang saya telah terangkan sebelum ini ialah infradi da'wat.
Yang ini memberi dakwah infradi. Apabila dakwah infradi dijalankan mengikut cara sunnah, iaitu dakwah infradi, dakwah dibuat mengikut cara sunnah, maka di situ akan ada kesusahan. Aziyat yang ada kesusahan, mujahadah, pengorbanan. Dan dalam kesusahan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi hidayah. Tetapi bila kita buat usaha dakwah tidak ikut cara sunnah, maka di situ tidak akan ada kesusahan. Akan ada kesenangan, kemudahan. Biasanya kita akan tinggalkan cara sunnah dalam menyampaikan dakwah apabila kita nak cari kesenangan. Dan mengatakan demi Allah dakwah bukan cara sunnah, tak ada kesusahan di situ, dan bila tidak ada kesusahan tidak akan ada hidayah. Dan kita tak boleh lari daripada kesusahan. Hazrat punya kata-kata, Maulana Yusuf kat sana kata-kata bahawa satu orang tu dia kena lalu. Dia kena lalu segala kesusahan dalam usaha dakwah ni bahawa dia akan dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk dapat kesusahan ni kita kena buat usaha untuk cara yang diberitahu oleh baginda, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asbab yang kedua tuan-tuan mulia untuk dapat surah ghaibiyah Allah. Pertama infradi, dakwah infradi. Yang kedua ialah ijtimaiyat, kesatuan. Dengan dua perkara ini tuan-tuan mulia umat ini akan dapat surah ghaibiyah Allah, yang mana Allah akan bantu umat ini tegakkan hak untuk hancurkan kebatilan. Dan untuk wujudkan ijtimaiyat ini tuan-tuan mulia, ada beberapa perkara asbab yang menghapuskan ijtimaiyat di kalangan umat. Sebab utama yang terhapusnya ijtimaiyat di kalangan umat ialah su'udzan, sangka buruk, sangkaan buruk. Oleh kerana itu Allah SWT dengan jelas dalam Al-Quran, dan Allah telah mengatakan seluruh orang beriman dalam arahan ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, semua orang beriman yang hidup di serata dunia, jauhilah daripada sangka buruk. Sangka buruk yang tuan-tuan mulia akan menghapuskan ijtimaiyat. Bila ada sangka buruk tuan-tuan mulia, maka akan wujud tajassus. Kita akan mula mencari kebenaran, keaiban dan kelemahan orang Islam. Dan sangka buruk ni tuan-tuan mulia adalah harba ataupun senjata utama. Senjata utama orang munafik dan syaitan untuk memecah belahkan umat Islam, menghilangkan ijtimaiyat di kalangan umat. Kerana mereka, orang munafik, mereka tak akan duduk senang lihat orang umat ini bersatu. Umat ni nak sembahyang banyak tak apa, nak buat haji tiap tahun tak apa, nak buat segala kebaikan tak apa, tapi asalkan umat ni jangan bersatu. Perkara paling mereka tak suka, yang paling mereka tak senang, makin mereka berbulu hati, terbakar hati tengok bila umat ni bersatu. Jadi oleh kerana itu mereka akan usaha sedaya upaya untuk memecah belahkan umat Islam. Begitu tak syaitan tuan-tuan mulia. Kerja yang paling utama dia usahakan adalah untuk memecah belahkan umat. Siapa dapat pecah belahkan, menyebabkan dua orang bergaduh pun, dia akan dapat anugerah yang besar daripada ketua syaitan dari Iblis. Sangatlah suka dengan perbuatan tersebut, lebih daripada orang yang menyebabkan membuat maksiat. Jadi maka cara orang munafikin tuan-tuan mulia, dan cara syaitan memecah belahkan, senjata utama mereka untuk memecahkan belahkan umat Islam, dia tiupkan perasaan sangka buruk dalam umat Islam, supaya orang beriman ni sangka buruk di antara satu sama lain. Dia sebarkan berita, sebarkan khabar, menyebabkan orang Islam bersangka buruk di antara satu sama lain. Dan Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beritahu tentang pentingnya ijtimaiyat di kalangan dia. Dia kata bahawa segala kesusahan, perkara-perkara yang kamu tidak sukai, yang kamu kena hadapi disebabkan untuk jaga ijtimaiyat ini, itu lebih baik daripada segala kemudahan dan kesenangan yang kamu dapat dalam istilah dalam perpecahan. Dalam berpecah banyak kesenangan, kemudahan. Dalam bersatu banyak perkara yang kita kena lalui, kesusahan, keretahan perasaan kita. Jadi Allah maksud kita dalam menanggung kesusahan dan kepayahan untuk jaga ijtimai, itu lebih baik daripada kesenangan yang kita dapat dalam kita berpecah di antara satu sama lain. Dan perpecahan ini dia punya mudarat yang terlalu besar bagi umat ini,
sehingga maklumat tentang malam Lailatul Qadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia nak beritahu kepada umat. Satu perkara yang sangat besar. Telah terangkat nikmat yang besar ini kerana dua orang sahaja telah bergaduh di kalangan sahabat. Dua orang sahabat bergaduh di antara satu sama lain menyebabkan Allah lupa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ta'zim malam Lailatul Qadar. Ini besarnya mudarat dan umat ini berpecah. Jadi senjata utama atau cara utama munafikin dan begitu juga syaitan untuk memecah belahkan umat Islam, dia sebarkan satu buruk, menyebabkan umat Islam satu buruk di antara satu sama lain. Untuk itu, hadirin kita akan beritahu dua kisah. Dua kisah ni kita akan dapat faham betapa besarnya kesan buruk daripada sangka buruk. Yang kedua, daripada apakah ilaj, apakah cara untuk merawat sangka buruk ini. Cara untuk merawat sangka buruk tersebut. Jadi kisahnya tuan-tuan dengan Allah SWT, di Madinah itu ada satu kabilah Bani Mustalik. Kabilah Bani Mustalik satu kabilah yang kaya. Yang mereka telah datang jumpa mereka orang yang sangat taat. Mereka telah datang jumpa baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda, kami ada harta yang banyak, kami nak keluarkan zakat. Terangkan pada kami macam mana nak keluarkan zakat dan macam mana kami nak bayar zakat ini. Maka baginda Rasulullah SAW telah terangkan kepada mereka tentang hukum ahkam zakat, macam mana nak keluarkan zakat. Dan baginda SAW telah beritahu kepada mereka bahawa kamu balik dulu, kami akan hantar wang kami pada hari-hari sekian, pada tarikh-tarikh sekian untuk kumpul zakat daripada kamu. Jadi mereka bersetuju, mereka telah balik ke tempat mereka, ke kampung mereka. Dan baginda SAW pada hari yang telah ditentukan, baginda Rasulullah SAW telah hantar satu orang sahabat untuk pergi kumpul zakat daripada Bani Mustalik. Dan mereka dah tahu bahawa hari ini utusan Nabi SAW akan datang untuk kumpul zakat daripada kita, maka dengan penuh gembira mereka telah kumpulkan harta mereka, zakat mereka, dan mereka telah keluar daripada kampung untuk menyambut kedatangan sahabat tadi. Untuk muliakan sahabat tersebut, untuk sambut sahabat tersebut, mereka telah ramai-ramai keluar daripada kampung mereka dengan bawa harta zakat mereka untuk diserahkan kepada sahabat tersebut. Satu orang munafik lihat keadaan tersebut, tengok Bani Mustalik ramai-ramai keluar berkumpul. Dia tak suka hati tengok keadaan tersebut, bagaimana mereka ni bersatu di antara satu sama lain. Dan munafik ni dia telah berjumpa dengan sahabat yang telah diutuskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kumpul zakat tadi. Maka ditanya, kamu nak ke mana? Kata, aku nak pergi kepada Bani Mustalik. Baginda Rasulullah telah hantar aku, telah utuskan aku untuk kumpul zakat daripada mereka. Maka munafik tadi apa dia tanamkan sangka buruk. Dia kata, kamu tak tahu apa yang berlaku. Kamu tak ada sabar ke apa yang berlaku. Dia kata, apa yang berlaku? Dia kata, Bani Mustalik mereka semua telah ingkar untuk keluarkan zakat dan mereka semua berkumpul ramai-ramai untuk bunuh kamu. Mereka semua kamu di dalam kampung untuk bunuh kamu. Sahabat dia terkejut, dia takut, macam mana aku nak hadapi keadaan seorang-seorang. Maka dia dah balik pada baginda Rasulullah SAW dan telah beritahu kepada baginda Rasulullah apa yang berlaku, apa khabar yang dia dapat. Bahawa Bani Mustalik telah berkumpul, mereka semua ingkar untuk tak nak keluarkan zakat dan mereka bercakap nak bunuh, buat perancangan nak bunuh aku. Maka baginda Rasulullah SAW telah kumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Berdasarkan khabar tersebut, bermusyawarah apa patut kita buat. Maka keputusan telah dibuat bahawa malam ini juga kita bentuk jemaah, awal-awal pagi kita pergi serang jemaah Bani Mustalik. Malam ini kita bentuk jemaah, awal-awal pagi kita pergi serang Bani Mustalik dan bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua daripada akar kita cabut semua. Satu, kerana mereka ingkar nak keluar zakat, mereka tak sedia keluar zakat. Dan kedua, mereka perancang nak bunuh seorang sahabat Nabi. Tapi bila sahaja keputusan dibuat, maka Allah SWT turunkan ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu hal fasik membawa berita kepada kamu, maka kamu hendaklah tabayyun. Kamu hendaklah selidik terlebih dahulu. Apa maksud tabayyun? Apa maksud tabayyun? Ini pun kita salah faham. Satu tabayyun tentang mulia, satu tajassus. Tajassus ni haram, mencari keaiban. Bukan makna tabayyun kita buat penyelidikan, kita selidik betul tak orang ni buat salah. Satu orang bawa berita kepada kita bahawa fulan ni buat salah, buat satu kesalahan. Maka kita selidik dan pastikan betul tak dia buat salah. Ini bukan tabayyun. Ini bukan tabayyun, itu tajassus. Mencari keaiban orang Islam, menyelidik kesalahan orang Islam itu tajassus. Dan tajassus adalah haram. Tabayyun ialah kita memastikan orang yang bawa berita ni dia fasik ataupun tidak. Buktikan kefasikan dia
supaya orang tidak tertipu dengan khabar yang dia bawa. Kerana supaya umat tidak dapat mudarat dan kerosakan dan sebab khabar-khabar yang disebarkan. Maka ini tabayun. Orang yang bawa berita, kita kena pastikan siapa dia, dan kalau dia betul-betul orang fasik, kita kena pastikan, buktikan bahawa dia betul-betul fasik dan boleh kabarkan kepada orang supaya umat tak tertipu dengan dia. Ini yang dimaksudkan tabayun, memastikan orang yang membawa berita, bukan mencari keaiban, bukan memastikan kesalahan orang yang dia bawa berita tentangnya. Tajasus di tuan-tuan mulia adalah satu perkara yang diharapkan oleh Allah SWT, sehingga ulama menulis dalam kitab-kitab mereka soal qadhi. Satu orang qadhi, seorang hakim sekalipun, haram bagi dia tajasus. Bila ada orang buat aduan tentang satu orang, maka haram bagi dia tajasus tentang orang tersebut, kecuali dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nyawa, yang memberi harta atau kemuliaan orang Islam. Yang ini, ia berkaitan dengan rancangan menyebabkan nyawa orang Islam, ada rancangan nak bunuh dia, atau merugi, menghinakan harta orang Islam, atau kemuliaan maruah orang Islam, maka dia boleh tajasus. Kalau tidak, seorang qadhi, seorang hakim pun tidak boleh tajasus tentang orang yang dituduh, yang dibuat sebarang tuduhan tentang dia. Jadi, daripada sini tuan-tuan bukan Allah SWT, kita dapat lihat betapa besarnya kesan buruk daripada sangka buruk. Betapa besarnya kesan buruk daripada sangka buruk, sehingga satu kaum hampir-hampir dibunuh kesemuanya kerana disebabkan satu khabar yang tidak betul. Jadi hari ini tuan-tuan yang muliakan Allah SWT, kita dapat aja berita, kita terus nak tembak. Kan? Apa kita sampaikan kita ni, Maulana Hazrat beritahu, hari ini semua orang terlibat dengan perkara ni, terjebak dengan maksiat ini. Tak kira orang lama, orang baru. Apa saja sambar kita sampai, terus kita sebarkan. Sedangkan baginda Rasulullah SAW beritahu, cukup satu orang tu untuk dikira sebagai pendusta dengan dia menyimpankan setiap perkara yang dia dengar. Walaupun dia sendiri tak berdusta, dia tak bercakap tipu, tapi apa saja sambar yang sampai kepada dia forward dia sebarkan pada orang lain. Dia beritahu pada orang lain. Maka orang ni dengan dia buat macam ni, di sisi Allah SWT berdasarkan hadis Nabi, dia dikira sebagai pendusta. Sebagai pendusta. Jadi dan begitu juga tuan-tuan kita lihat bagaimana hari ini kita bila satu orang mukhbir datang memberi khabar kepada kita tentang sesuatu perkara, maka kita terus percaya. Kita terus percaya apa khabar yang disampaikan satu orang mukhbir, pemberitahu. Sedangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari, menolak berita yang dikhabarkan oleh mu'tarif, satu orang yang mengaku tentang diri dia sendiri. Satu orang cerita tentang keburukan orang lain, kita percaya. Sedangkan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku tentang diri dia, kemaksiatan yang dia buat pun Nabi ingkar, Nabi tolak, Nabi tak percaya. Apatah lagi tentang orang lain. Satu orang datang mengadu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah berzina. Dia mengaku bahawa dia telah berzina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima berita, tak percaya pada berita dia tadi. Dan kesan yang buruk juga tuan-tuan mulia, dengan berita yang disebarkan ini tuan-tuan mulia, akan boleh menimbulkan sangka buruk di antara umat Islam. Sebagai contoh juga Maulana katakan kisah Abdullah bin Mubarak Al-Khurasani. Dia telah datang berjumpa dengan Imam Auza'i rahmatullahi alaih, dan bila berjumpa dengan Imam Auza'i, Imam Auza'i telah beri amaran kepada dia bahawa di sini aku dengar berita ada satu orang lelaki ni ahli bid'ah, dia tak betul, bawa ajaran sesat, ajaran tak betul, bawa sebarkan perkara yang tak betul. Kamu jangan sekali-kali pergi pada dia, jangan kamu duduk dengan dia, jangan kamu dengar apa dia punya percakapan. Maka Abdullah bin Mubarak tanya, siapa lelaki ni? Maka Imam Auza'i kata, aku dengar nama dia Abu Hanifah. Nama dia Abu Hanifah. Maka Abdullah bin Mubarak dah faham bahawa ni ada orang sampai ke berita tak betul pada Imam Auza'i, menyebabkan dia telah sangka buruk terhadap Imam Abu Hanifah. Maka Abdullah bin Mubarak telah pergi ke majlis Imam Abu Hanifah, dia telah dapatkan masail yang dituliskan oleh Imam Abu Hanifah, hukum ahkam yang dakik, yang halus, yang terperinci, dan perbahasan ilmiah yang terperinci daripada Imam Abu Hanifah. Dia telah tulis, dan di situ dia kata qala Nu'man. Dan Imam Nu'man itu nama Imam Abu Hanifah sebenar. Jadi dia tulis semua tersebut tanpa menzahirkan ini Imam Abu Hanifah, dia hanya sebut nama. Orang-orang terkenal dengan Imam Abu Hanifah. Dia tulis semua tu dan dibawa pada
Imam Al-Ghazali. Bila Imam Al-Ghazali ambil pekerjaan dia, ada apa kat tangan kamu ni, ada beberapa perbahasan masail hukum ahkam yang aku tulis. Kata kita bagi aku baca. Maka dia ambil dan dia mula baca. Dia lepas subuh dia baca sampai zuhur. Zuhur disambung lagi sampai asar. Asar disambung lagi sampai. Dia baca lama buku tersebut sampai habis. Dan kemudian dia beritahu siapa ni orang ni. Kan? Jadi Allah Mubarak kata macam mana kamu dapati apa yang ditulis tadi, masail tadi. Dia kata masail ini sangat-sangat bagus. Sangat-sangat halus perbahasannya dan sangat betul penerangannya. Orang yang tulis ni dia satu dia punya tuan-tuan punya masail, tuan punya masail, satu orang alim sangat hebat. Dia satu orang yang sangat hebat ilmunya. Maka dan ini nama Muhammad sama dia. Maka Abdullah Mubarak dia tahu dia lah Imam Abu Hanifah. Dia lah Imam Abu Hanifah. Sebelum dia sebut nama lagi, Imam Ghazali kata orang ni kamu kena pergi jumpa dia, kamu kena duduk dengan dalam majlis dia, kamu kena belajar dengan dia, kamu kena dengar apa dia cakap. Lepas tu dia tanya siapa orang ni, Allah Mubarak dia tahu dia lah Imam Abu Hanifah yang kamu sebelum larang duduk dengan dia. Jadi ini bagaimana sangka buruk boleh bila khabar yang disampaikan oleh seorang boleh menimbulkan sangka buruk di kalangan umat Islam. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT ini merupakan syaitan dan juga orang munafikin. Senjata utama mereka untuk memecah belahkan istimaiyat, untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam dengan sangka buruk ini, tuan-tuan. Dengan menyebarkan sangka buruk. Dan syarat untuk umat ini dapat wujudkan istimaiyat adalah dengan mereka jangan bersangka. Jadi apakah ilaj dia? Apakah dia punya rawatan dia untuk hilangkan sangka buruk ini? Jadi mohonlah beritahu cara dia ialah untuk rawat sangka buruk ini. Bila seseorang datang kepada kita dan khabarkan kepada kita tentang keburukan seseorang, tentang keaiban seseorang, terus kita doa kepada Allah, kita bersangka baik pada dia bahawa ini tak betul dan kita doa kepada ya Allah, jadikanlah segala apa tuduhan itu tak betul, tidak benar tentang orang ini, dan jadikanlah apa yang aku sangka tentang dia ni betul. Kan? Apa berita tak buruk, kita terus bersangka baik dengan orang tersebut dan minta supaya Allah SWT benarkan sangka baik kita terhadap dia dan tidak benarkan segala tuduhan tentang dia. Dan ini kita dapat daripada amalan para sahabat tentang dia. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu orang datang kepada dia mengaku tentang satu orang bahawa satu orang amir yang dia telah lantik. Sa'id bin Amir Sa'id bin Amir tentang satu orang hakim. Jadi dia kata mengaku tentang orang ni macam ni, ada kelemahan dia. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bila dengar berita tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah janganlah kau benarkan aduan-aduan ini. Bahkan zahirlah kebaikan dia daripada aduan ini. Dan perkara tersebut telah berlaku daripada aduan-aduan yang dibuat ini tadi. Bila ditanya balik, dikaji balik, rupa-rupanya bukan keburukan, bahkan kebaikan. Sifat-sifat yang sangat tinggi, yang sangat mulia ada pada sahabat tersebut yang tak ada pada orang lain. Itu yang terzahir. Jadi bila kita dapat berapa-apa berita buruk tentang orang Islam, kita terus kena sangka baik pada dia dan doakan apa yang kita tahu tentang dia tak betul dan dan minta supaya Allah SWT benarkan sangka baik kita terhadap dia. Jadi dengan ini mula-mula kita dapat hidupkan sangka buruk di antara kita orang Islam dan sangka buruk inilah sebab utama yang akan menghilangkan istimaiyat di kalangan. Dia penyakit dalaman kita hari ini, tuan-tuan, kita percaya tentang setiap perkara yang disampaikan kepada kita. मैंने अर्ज किया कि इस सारे आज के मुज़ाकरे की दो ही चीज़ें मेरे ज़हन में हैं। एक इन्हीं की सब ज़रूरत है, एक इंफरादी दावत, एक आपस की इज्तिमाइयत। आपस की इज्तिमाइयत के लिए सबसे जरूरी बात यह है, kemudian tadi Hazrat ada beritahu ada tertinggal tadi tentang menyebarkan berita yang tak tahu daripada mana. Ada hadis Nabi SAW yang mana satu orang tu dia dengar satu berita disebarkan. Bila dia tanya, dia kata aku tak tahu nama orang tadi, tapi aku kalau tengok muka dia aku kenal. Dan itulah syaitan sebenarnya, syaitan merupa dengan rupa manusia
mensebarkan berita-berita buruk di kalangan umat Islam untuk timbulkan sangka buruk di kalangan umat Islam. Kemudian Al-Quran beritahu tuan-tuan dan Allah SWT pentingnya kita jaga ijtimaiyat di kalangan kita, dan ada untuk itu Al-Quran telah beritahu pada kita 4 perkara. 4 perkara yang mana dengan kita jaga 4 perkara ini, maka ijtimaiyat di kalangan kita akan kekal. Pertama jaga mulia ialah kita hendaklah berlemah lembut dengan orang Islam. Berlemah lembut dengan orang Islam. Tapi maksud berlemah lembut dengan orang Islam bukan bermaksud kita jadi seorang yang mudahin. Mudahin ini kita bersikap lemah, tidak tegas dalam menegakkan perkara yang hak, melakukan perkara yang hak. Yang ini tak apalah, lebih kurang itu pun bolehlah, boleh diterima. Itu sifat mudahanah. Mudahanah di mana kita tidak tegas, kita bersikap lemah dalam menegakkan perkara yang hak. Itu sikap yang tidak ada, patut ada dalam diri orang yang beriman. Sebagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala beritahu, aku tidak akan tunduk dan tidak akan berlembut dengan tuntutan-tuntutan yang tidak hak, sebagaimana batu yang boleh jadi lembut bila digigitkan gigi. Jadi bila batu satu waktu punyah batu dengan gigi geraham dia, batu tu boleh jadi lembut, tapi aku tak akan jadi lembut. Aku tak akan jadi lembut. Batu boleh jadi lembut jika digigitkan. Itu susah nak lembutkan batu dengan gigi geraham. Tapi lebih susah lagi untuk aku berlembut dengan tuntutan atau permintaan yang tidak hak. Ini sikap orang beriman. Dalam menegakkan perkara hak, dia kena tegas. Dia kena kuat. Tidak boleh lembik dan tidak boleh lemah. Tapi berlembut dengan orang Islam. Di kalangan orang Islam, bersama dengan orang Islam, kita bersikap berlemah lembut. Kemudian orang masuk sebab lain, orang kata apa yang dimaksudkan dengan istimaiyat di kalangan umat, di kalangan kita, bukanlah maksud hanya kita makan bersama-sama, duduk bersama-sama, gembira bila ada satu orang dapat bergembira, kita pun tumpang gembira. Bila satu orang sedih dapat musibah, kita pun tumpang sedih. Itu bukan istimaiyat yang sebenar yang dituntut. Itu tahap istimaiyat yang rendah. Yang kita faham ini istimaiyat macam itu, berkasih sayang, duduk satu sama lain. Istimaiyat yang sebenar ialah bagaimana umat ini dapat bersatu dalam memelihara istimaiyat tersebut, dalam menegakkan hak, dalam menegakkan agama, memelihara dan menjaga agama. Mereka bersatu dan langsung tidak benarkan kebatilan masuk di celah-celah mereka. Inilah pengorbanan yang paling besar sahabat-sahabat telah buat. Hari ini kita ingat pengorbanan sahabat, kita bila cerita-cerita tentang pengorbanan sahabat, pengorbanan harta benda. Sahabat banyak belanjakan harta di jalan Allah. Itu juga satu pengorbanan, tapi itu bukan tahap pengorbanan yang tertinggi yang sahabat buat. Pengorbanan yang paling besar sahabat-sahabat buat, pengorbanan yang paling tinggi yang sahabat-sahabat telah buat adalah untuk jaga istimaiyat. Dalam menjaga istimaiyat, mereka telah korbankan segala-galanya, hatta sehingga mereka korbankan hubungan mereka, hubungan keluarga mereka, hubungan dengan saudara mara mereka, hubungan dengan kawan mereka, kawan seperniagaan mereka, atau apa-apa yang ada kepentingan dengan mereka. Mereka korbankan segala hubungan tersebut, ta'alluqat tersebut, semata-mata untuk jaga istimaiyat di kalangan mereka, supaya batin tidak masuk di kalangan mereka. Ini pengorbanan yang sebenarnya sahabat-sahabat terbuat. Untuk itu Maulana Hazrat telah kita satu kisah. Cuma kita faham betul-betul dari kisah, kita tengok macam mana pengorbanan sahabat-sahabat untuk jaga istimaiyat di kalangan mereka. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam lagi, masa tu dia belum masuk Islam, Abu Sufyan telah diutuskan sebagai wakil orang Quraisy, untuk sebagai juru cakap, untuk berbincang dengan Nabi dan baginda Rasulullah SAW, untuk meminta orang Islam baginda Rasulullah melanjutkan tempoh perdamaian. Orang Islam baginda SAW telah buat berjanji damai dengan orang-orang Mekah untuk satu tempoh masa. Orang-orang Mekah dah langgar perjanjian tadi. Jadi mereka datang jumpa Nabi, satu nak minta perjanjian itu dikekalkan dan tempoh masa itu dilanjutkan, disambung lagi, dipanjangkan lagi. Jadi untuk bincang perkara tersebut dengan baginda Rasulullah, Abu Sufyan telah dipilih sebagai wakil, sebagai juru cakap. Bila Nabi SAW dapat berita bahawa Abu Sufyan dalam perjalanan daratan, maka dia beritahu kepada sahabat, kamu semua kena pastikan dia balik dengan kecewa. Jadi dia tak berjaya dalam misi dia, tapi dia balik dengan gembira.
puas hati dengan layanan kamu. Satu benda yang sangat suka untuk dibuat. Satu, nak pastikan dia tak berjaya dalam misi dia. Dia balik dengan kecewa, putus asa. Dia tak akan dapat apa yang dia nak. Tapi pada masa yang sama, kamu kena layan dia dengan baik. Dia balik dengan puas hati. Dia gembira dengan kamu. Ini arahan Nabi SAW kepada semua sahabat. Dan sahabat-sahabat mereka untuk jaga perjalanan ini, mereka tak bawa pengorbanan. Abu Sufyan datang, mula-mula dia fikir, aku patut jumpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang kanan Nabi. Musyrik Nabi, orang bagi syur pada Nabi. Nabi dengar cakap dia. Terima syur dia. Maka mula-mula dia jumpa Abu Bakar Siddiq, kawan nama dia. Dia kata, wahai Abu Bakar ni, aku datang ni nak bincang, nak lanjutkan tempoh perjanjian damai, tempoh perdamaian di kalangan kita. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jawab dengan tegas, dia kata ini dah putusan musyarat, kamu dah berjanji macam ni dan inilah putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami tidak akan lanjut lagi tempoh ni. Apa yang Nabi dah putuskan, kami terima putusan tersebut. Tidak ada lagi melanjutkan tempoh. Jadi Hazrat Abu Bakar telah tolak dengan baik permintaan dia. Tak bagi kerjasama dengan dia. Kemudian dia pergi kepada Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu. Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu yang gampak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli mesyuarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Hazrat Umar, beritahu benda yang sama. Hazrat Umar dengan lebih tegas dia kata, kan, bagi semua perjanjian baru yang kena buat tu, yang lama tu aku koyakkan, aku batalkan yang baru ni pun aku koyakkan. Dia cancelkan. Kan? Jadi Hazrat Umar pun bagi jawapan yang tegas, yang mana dia memang tak ada peluang, tak ada ruang nak contoh dia punya keinginan dia. Kemudian Abu Sufyan telah pergi pada anak perempuan dia. Dia nak perempuan itu. Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan dia sejauh perempuannya dia lembut sikit, mudah terpengaruh. Akal dia pun lebih lemah daripada orang lelaki. Jadi mulai di rumah, awal rumah ni boleh masukkan benda yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dia masuk pergi rumah anak dia, anak perempuan dia. Ummu Habibah radhiyallahu anha tengok ayah dia datang, apa? Kenapa kamu datang? Sebelum tu dia nak duduk. Dia nak duduk atas samparan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Ummu Habibah, lah jangan kamu duduk atas samparan Nabi. Kamu orang yang tak kotor, tidak suci, tak bersih. Kamu akan kotor ke tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat hamparan tidur Nabi. Maka dia lipat hamparan tidur Nabi, baru dia benarkan ayahnya duduk atas katil tadi. Kamu kita apa kamu nak? Kata aku datang ni nak bincang, nak minta kamu pujuk suami kamu Rasulullah. Supaya dia terima permintaan kami. Kami nak lanjutkan tempoh perdamaian. Pun benda yang sama Ummu Habibah radhiyallahu anha telah tolak dengan tegas bahawa ia adalah keputusan Nabi. Apa yang Nabi buat keputusan yang telah diputuskan dalam musyarat, yang kami berpegang dengan keputusan tersebut. Jadi demikian tuan-tuan Allah SWT, bagaimana para sahabat mereka bersatu dalam mempertahankan keputusan musyarat, dalam mempertahankan kerja, dalam mempertahankan usaha, mempertahankan agama. Sahabat-sahabat bersatu di antara satu sama lain sampai mereka begitu rapat sehingga batin langsung tak boleh masuk di celah-celah mereka. Ini yang dimaksudkan dengan istimaiyah yang sebenar. Ini yang istimaiyah yang kita nak mi'yar, istimaiyah, tahap istimaiyah yang kita nak wujudkan. Dan untuk jaga istimaiyah ini, kita kena buat apa saja pengorbanan. Sedia untuk buat apa saja pengorbanan. Sebagaimana sahabat-sahabat telah korbankan hubungan dengan ayah dia korbankan, hubungan dengan kawan dia korbankan, hubungan dengan keluarga dia korbankan, dia tak ada kira untuk jaga istimaiyah tersebut, tuan-tuan. Untuk jaga istimaiyah tersebut. Jadi kemudian harus balik pada perkara yang disebutkan tadi tentang untuk jaga istimaiyah ini, maka kita ada bersekat berlemah lembut di kalangan orang Islam. Bukan maksud kita berlemah lembut, kita lemah, kita tidak tegas dalam menegakkan kebenaran, dalam menyampaikan kebenaran atau memastikan kebenaran itu dapat dilaksanakan. Berlemah lembut ni maknanya dengan orang Islam. Apa maksud lemah lembut? Kita punya urusan pergaulan kita mereka dengan sifat lemah lembut dan tidak ada muamalah, tidak ada tindakan hukuman dibuat atas orang yang melakukan kesalahan. Kalau orang Islam ada rakan-rakan seusaha kita melanggar usul, maka kita tidak menjatuhkan hukuman atas dia, tidak mengambil tindakan atas dia atas sebab dia melanggar usul tadi. Bahkan orang kalau ada rakan seusaha kita melanggar usul, kita panggil dia, kita duduk sama-sama dengan dia, kan muzakarahkan kembali, ingat kembali tentang usul-usul kerja di hadapan semua orang. Kan? Dengan cara kita muzakarahkan usul di hadapan dia, bukan dengan cara kita menghukum dia. Dan kalau dia ada buat salah,
dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia langgar perintah Allah, ada apa-apa kesalahan aib yang dia buat, maka pertama kita kena takwil, yang kedua kita kena sembunyikan aib tadi. Kita jangan sebarkan aib tersebut. Kita kena takwilkan kesalahan yang dia buat tadi. Keluarkan yang betul. Bagi contoh bukan datangkan kisah Hazrat Umar, Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, bila kata orang Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, satu ketika orang mulia, satu orang terkentut dalam majlis. Satu orang terkentut dalam majlis, satu orang mulia, maka Sayyidina Umar radhiyallahu sangat marah. Dan dia kata, siapa yang kentut ni bangun cepat-cepat pergi ambil wuduk. Bangun cepat-cepat pergi ambil wuduk. Dan kalau dia bangun, semua orang akan tahu dia yang kentut. Dan memang dia buat benda yang salah, kentut dalam majlis. Bukan semua orang, bukan hanya manusia, malaikat pun dapat tak suka dengan perkara tersebut. Tapi Hazrat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu ada di sebelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu. Dia bisikkan di telinga Sayyidina Umar dan dia beritahu kepada Sayyidina Umar bahawa kalau kamu suruh dia buat macam tu, maka aib dia akan terbuka, aib dia akan tersebar, semua akan tahu. Apa kata kalau kita semua bangun ambil wuduk, semua bangun ambil wuduk, tak ada orang tahu siapa yang kentut. Maka Hazrat Umar radhiyallahu anhu kata, apa yang kamu ni satu orang yang mana di zaman jahiliyah pun satu orang yang hebat, satu orang yang besar. Dan zaman Islam bukan kamu satu orang hebat. Dan Sayyidina Umar dah timur show dia dan minta semua orang bangun pergi ambil wuduk. Begitulah satu kisah tuan-tuan, satu orang perempuan, anak-anak dia telah berzina. Dia telah berzina, kemudian lama lepas tu ada orang masuk meminang nak kahwin dengan perempuan tadi. Maka ahli keluarga tadi terfikir, adakah patut kami beritahu kepada pihak lelaki bahawa perempuan ini dah pernah berzina dan tak ada dara dah, bukan anak dara lagi. Dan satu aib, adakah kami perlu beritahu kepada keluarga lelaki atau tidak? Maka mereka pergi jumpa Sayyidina Umar dan tanya Hazrat Umar radhiyallahu anhu, apa yang patut kami buat? Dia dah anak dara kami, anak perempuan kami dah ada aib, dia pernah berzina lama dulu dan sekarang yang wanita dia dah tak ada dara. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beritahu, kalau kamu beritahu buka aib budak perempuan ni, dapat siapa-siapa pun atau kepada keluarga si lelaki, aku akan hukum kamu dengan hukuman yang sangat berat yang menjadi iktibar, akan menjadi contoh bagi semua umat Islam. Jangan sekali-kali kamu buka aib dia. Jangan sekali-kali kamu beritahu pada siapa-siapa, bahkan kamu kahwinkan dia, terima lamaran, kahwinkan dia sebagai umpama satu orang lelaki, perempuan yang perawan, anak dara yang suci dan mulia. Kahwinkan dia macam tu. Ini penting tuan-tuan mulia, kita kena takwilkan kesalahan umat Islam. Yang kedua, kita kena tutup keaiban orang Islam untuk jaga kesucian muasyarah di kalangan orang Islam. Begitu Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, bila satu orang datang mengaku di hadapan beliau bahawa dia pernah mencuri. Unta, seekor unta. Ini contoh takwil tuan-tuan mulia. Bagaimana dia telah mengaku bahawa dia telah mencuri seekor unta. Hazrat Ali radhiyallahu anhu beritahu kepada dia, kamu unta ni lebih kurang sama dia unta dia, mungkin kamu tersilap ambil, kamu ingatkan unta kamu ambil unta orang lain. Dia kata, tak, bukan aku tersilap, memang aku pasti itu bukan unta aku, dan memang aku ambil dengan niat nak mencuri. Dia mengaku di Sayyidina Ali, dan Ali radhiyallahu anhu semua nak takwilkan kesalahan dia, tapi dia masih berkeras mengaku bahawa dia telah bersalah. Dan bila dia mengaku betul-betul macam tu, maka Sayyidina Ali buat keputusan bahawa tangan dia patut dipotong. Dan tunggu masa tukar potong nak datang, Sayyidina Ali pergi ada urusan lain. Bila dia datang balik, dia tengok tukar potong ada nak potong tangan dia. Minyak pun dah dipanaskan untuk celup tangan dia. Bila ditanya balik, dia mula menafikan, aku tak curi. Bila dia tak curi, setelah sesuatu dia mengaku dia mencuri. Bila dia mengaku dia tak mencuri, maka Sayyidina Ali kata, lepaskan dia. Maka orang bertanya, kenapa kamu lepaskan? Kamu sebelum ni, kamu sendiri buat keputusan supaya tangan dia potong, sekarang kamu semua lepas. Dia kata, aku buat keputusan untuk tangan dia dipotong sebab pengakuan dia, dan aku juga sekarang buat keputusan supaya dia dilepaskan kerana pengakuan dia. Dia mengaku tidak mencuri. Jadi macam tu sekali tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perkara yang paling penting, yang mana Allah kata rahmat, Allah sifatkan sebagai rahmat untuk jaga ijtimaiyah di kalangan umat Islam. Kita kena ada bersikap lemah lembut di kalangan orang Islam, dan
tidak menghukum mereka, tidak mengambil tindakan atas kesalahan mereka, bahkan kita mentakwilkan setiap kesalahan yang dibuat dan menutup keaiban. Apa saja kesalahan sesiapa di bawah Islam, kita kena sembunyikan dan tutup. Dan sekarang ni sifat itu dah tak ada dalam umat. Sifat nak tutup aib umat ini telah hilang. Bahkan kita hari ini, kita menghabiskan segala tenaga kita, kekuatan kita, buat penyelidikan, buat kajian, buat penyelidikan, nak buka aib orang Islam. Nak kesalahan yang orang Islam buat, kita habiskan tenaga dan kekuatan kita untuk zahirkan keaiban-keaiban tersebut. Sedangkan dalam Islam memerintah supaya kita menyembunyikan keaiban orang Islam. मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इज्तिमाइयत के असबाब खामोश, क्योंकि इज्तिमाइयत ही अल्लाह की मदद का वाहिद सबब का महफूज है। माना साहब का महफूज है। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा जिक्र, तुम्हारी तिलावत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी इबादतें अर्श को पहुँच जाए, अल्लाह का मकबूल हो जाए। लेकिन अगर आपस में इज्तिमाइयत नहीं है तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat penting untuk kita berpegang dengan asbab-asbab ijtimaiyat. Tadi Maulana beritahu tadi pentingnya untuk kita jaga ijtimaiyat di kalangan kita, kerana Maulana kata beberapa kali Maulana bersumpah tadi demi Allah, batil akan masuk di kalangan dalam musuh ni, di kalangan kita melalui kita sendiri, orang kita sendiri. Bila ijtimaiyat kita tak kuat, saf kita tak rapat, maka batil akan mencelah masuk dalam usaha ini melalui orang yang buat usaha ini. Itu penting untuk kita jaga ijtimaiyat di kalangan kita. Hazrat Muhammad Yusuf rahmatullah alaih beritahu bahawa walaupun kamu punya zikir dan tilawah kamu, ibadat kamu, mujahadah kamu begitu hebat sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di kalangan kamu tidak ada ijtimaiyat, maka tidak akan ada nusrah dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun bersama dengan kelemahan, ada kekurangan, ada kelemahan dalam ibadat kamu, dalam mujahadah kamu ada kekurangan, tapi di kalangan kamu ada ijtimaiyat, ada kesatuan dan ijtimaiyat di kalangan kamu, maka bantuan Allah SWT pasti akan datang kepada kamu. Jadi syarat untuk dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita kena ada ijtimaiyat di kalangan kita. Dan salah satu asbab yang penting juga untuk ijtimaiyat ialah mesyuarat. Mesyuarat ini sangat penting tuan-tuan mulia. Semua beritahu sebagaimana salat adalah asbab untuk mengambil faedah daripada khazanah dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mesyuarat juga sama penting dengan salat untuk menarik bantuan dan pertolongan Allah. Sebagaimana tidak ada amal yang lebih hebat daripada salat untuk mengambil faedah dan kudrat dan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga tidak ada amalan yang lebih hebat daripada mesyuarat untuk menarik bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Nabi SAW sangat memberi kepentingan terhadap mesyuarat. Baginda SAW sentiasa tanya pendapat dan syur sahabat-sahabat. Walaupun baginda Rasulullah SAW tidak perlu pun pada mesyuarat, tidak berhajat pada mesyuarat, tak perlu tanya siapa-siapa pun. Tapi sahabat beritahu bahawa kami tidak dapati sesiapa pun yang lebih banyak bertanya daripada Nabi. Jadi Nabi yang paling banyak bertanya pendapat dan syur sahabat-sahabat dia. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, mesyuarat ni tuan-tuan mulia, satu perkara yang penting kita kena buat secara ijtimai. Dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, farudduhu ila Allahi wa Rasulih. Ini kamu kena silah jamak digunakan di sini. Kamu kena kembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dengan secara ijtimai. Apa-apa umur yang berkaitan dengan mana-mana harta, mana-mana negara, maka bila umur tu nak bawa pada markas, nak bawa pada amir, maka umur tu perlu dibawa secara ijtimai. Bukan dibawa secara pribadi, satu orang pergi tanya amir dan ambil keputusan daripada dia. Kalau dibuat dengan cara demikian, tuan-tuan mulia, kalau mesyuarat tak dibuat secara ijtimai, maka mesyuarat tadi akan jadi asbab perpecahan. Banyak kisah, dalam kisah sahabat-sahabat berlaku, bila mesyuarat tak buat secara ijtimai, maka berlaku perpecahan. Umur intizami boleh buat mesyuarat pribadi, tertutup. Tapi umur yang berkaitan dengan usaha, umur yang berkaitan dengan kerja, maka hendaklah dibuat secara ijtimai, libatkan semua orang. Libatkan semua orang dan ambil, bila nak bagi syur pun bagi syur secara ijtimai, dan bila ambil syur pun ambil syur secara ijtimai. Kerana maksud daripada mesyuarat kita,
maksud daripada masyarakat adalah untuk timbulkan fikir risau tentang kemunduran agama yang berlaku di seluruh dunia. Maksud daripada usaha kita adalah bagaimana agama Allah Subhanahu Wa Taala dapat hidup 100% dalam umat di seluruh dunia. Dan fikir ini sepatutnya wujud, kita nak wujudkan. Ini maksud masyarakat kita, nak wujudkan fikir ini. Dan fikir ini nak kita wujudkan dalam hati setiap orang Islam. Oleh kerana itu setiap orang Islam kita kena libatkan dalam masyarakat. Bukan hari ini Tuan Hazrat kata kita hanya masyarakat dengan akan seusaha kata. Dengan orang-orang kita saja. Orang yang pernah keluar saja kita buat masyarakat. Ini cara yang tak betul. Tapi kita kena libatkan semua orang Islam dalam masyarakat kita. Kita mahu libatkan setiap orang Islam dalam masyarakat kita supaya dalam hati setiap orang Islam ada fikir risau tentang kemunduran agama yang berlaku di seluruh dunia. Dan dalam hati setiap orang Islam ada fikir risau macam mana nak buat usaha supaya agama dapat hidup di seluruh dunia. Ini sebenarnya maksud masyarakat. Hanya hari ini kita jadikan masyarakat putuskan siapa bayar, siapa nak khidmat, siapa nak buat tu, siapa kita putus hanya umur-umur yang kecil yang ini bukan hanya keperluan semasa. Bukan maksud masyarakat kita sebenarnya. Dari diterusnya malam kita tahu kita kena jadikan masyarakat kita mengikut tertib salat. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum. Sifat orang beriman dua Allah beritahu di sini. Satu, mereka mendirikan solat. Yang kedua, mereka bermusyawarah. Jadi satu, kita dapat faham daripada ayat ini bagaimana kekuatan yang ada dalam solat untuk tarik bantuan Allah. Begitulah kekuatan dalam musyawarah untuk tarik bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, kita hendaklah menjalankan musyawarah kita mengikut tertib solat. Begitu cara kita bersolat. Sebagaimana solat kita kena buat secara ijtimai. Begitu juga masyarakat kita buat secara ijtimai. Walaupun kita ada 100,000 orang, tapi dia bersembahyang, dia tak ada imam satu orang, maka sembahyang tadi tak dikira sembahyang berjemaah. Setiap orang dikira sembahyang mufradi. Begitu juga dalam masyarakat kena ada amir dia. Kena ada amir yang buat keputusan. Barulah masyarakat tadi mengikut tertib solat. Jadi sebagaimana kita kena usaha jadikan setiap yang sifat-sifat solat itu kita bawa dalam masyarakat kita. Satu, masyarakat kita secara ijtimai. Yang kedua, masyarakat kita kena ada amir. Dan bila satu orang tu nak bagi cadangan, boleh bagi cadangan, dia boleh bagi nak tegur amir, dia boleh tegur amir, tapi caranya macam solat. Satu orang makmum, imam buat salam, dia boleh bagi lukmah pada imam, boleh tegur imam, tapi syarat dia kena berhati-hati dalam memberi teguran. Pastikan teguran itu memang betul sesuai. Dan dia kena bersama dalam solat dulu baru dia boleh bagi teguran. Dia tak boleh bagi teguran di luar solat. Dia di luar solat tak bersama dengan jemaah, tiba-tiba dia tegur amir. Dia tegur imam. Kalau teguran dibuat macam tu, maka imam tak akan terima teguran tadi. Kalau imam terima teguran, solat akan batal. Jadi untuk itu dia kena bersama dalam sembahyang berjemaah tadi, bersembahyang berjemaah bersama dengan imam tadi, baru dia boleh tegur imam yang buat kesalahan. Begitu juga dalam usaha ni, kita kena bersama dalam masyarakat dulu. Kita bersama dalam usaha ni dulu. Bersama dengan dalam masyarakat tu fikir sama-sama, baru kita boleh tegur amir yang buat keputusan. Dan sebagaimana solat berjemaah, satu masjid hanya satu jemaah. Kita tak boleh buat banyak jemaah. Setiap orang datang buat jemaah di sendiri. Setiap orang buat jemaah sendiri. Sunat satu masjid hanya satu jemaah, gitulah satu masjid hanya satu masyarakat. Tak boleh ni ada buat jemaah masyarakat kecil-kecil ini, masyarakat lain ini, masyarakat lain. Bahkan setiap masjid hanya satu masyarakat, sebagaimana masjid ada satu jemaah yang solat berjemaah. Dan juga tuan-tuan dengan Allah SWT, kita kena buat pengorbanan. Sebagaimana untuk solat kita buat pengorbanan, kita juga untuk masyarakat kita kena sedia untuk buat pengorbanan. Dan orang kita juga tuan-tuan mulia, dalam masyarakat kita tuan-tuan mulia, kita kena hanya umur masyarakat ini hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja saja. Kita hanya bermusyawarah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja. Sebab itu mau nak bagi satu kisah. Dalam kisah ini banyak perkara-perkara orang kata yang berkaitan dengan ijtimaiyat yang kita boleh belajar dari sini. Kalau kita semua faham kisah ini dengan betul-betul dan ambil istinbat betul-betul dari kisah ini sudah cukup untuk jaga ijtimaiyat dalam kita. Kerana dalam kisah ini ada kemenangan, ada kekalahan, ada perkara kesan daripada ijtimaiyat apa dia kita kena faham, dan kesan daripada iftirak berpecat apa dia.
Itu kisahnya kisah peperangan Uhud, tuan-tuan mulia. Baginda Rasulullah SAW telah bermusyawarah dengan sahabat. Baginda telah bermusyawarah dengan sahabat bila nak berlaku peperangan Uhud, orang-orang Mekah dan serang Madinah. Maka Nabi ambil syur daripada sahabat, sama ada kita bertahan di kota Madinah, tunggu mereka dan bertahan di sini, lawan mereka di sini, atau kita keluar daripada kota Madinah, tunggu mereka di luar kota Madinah dan lawan berperang dengan mereka di luar kota Madinah. Nabi SAW telah ambil syur daripada semua orang. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua Raisul Munafikin, ketua orang munafik, dia juga bagi syur. Kita lihat macam mana umuminya mesyuarat Nabi SAW. Orang munafik pun boleh datang duduk mesyuarat, orang munafik pun boleh bagi syur dalam mesyuarat. Hanya kita mesyuarat, kita buat mesyuarat, tertutup hanya orang kita saja. Yang satu pendapatnya kita saja yang boleh. Untuk umur-umur intizam itu tak apa. Mesyuarat dengan seorang pun tak apa. Mesyuarat dengan beberapa orang pun tak apa. Urusan-urusan intizam. Tapi berkaitan dengan kerja, hal ini kita anggap intizam itu sebagai kerja. Sedangkan itu bukan kerja. Kerja ialah bagaimana nak sempurnakan tata agama, bagaimana nak hidupkan agama seluruh dunia, 100% orang Islam dapat jaga sembahyang, 100% masjid dapat hidup dengan aman. Ini sebenarnya maksud mesyuarat. Jadi dalam mesyuarat tadi tuan-tuan mulia, ketua orang munafik pun hadir. Dan dia juga bagi caranan. Dia kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bagi caranan bahawa kita bertahan di Madinah. Kita tak payah keluar daripada kota Madinah, kita duduk sini, kita bertahan di sini. Dan Nabi juga ambil syurah lain, mengumpulkan pendapat, masuk mesyuarat untuk mengumpulkan pendapat. Tapi keputusan ambil dan buat. Fa'idha azamta, fatawakkal 'ala Allah. Bukan fa'idha azamta, bukan fa'idha azamta. Jadi bila Nabi dah buat keputusan, maka bila Amir buat keputusan, itulah sepatutnya menjadi pendapat semua orang. Semua orang kena mujtami', kena berhimpun, bersatu atas keputusan Amir. Tidak ada lagi pendapat-pendapat lain. Satu lagi mengenal kita tahu, dalam mesyuarat ni kita kena keluarkan pendapat setiap orang. Kalau tidak, pendapat-pendapat yang tersimpan yang tak dikeluar itu akan jadi duri dalam daging. Dia akan jadi duri dalam daging, itu akan menyebabkan perpecahan lepas itu. Dan setiap orang kena bagi syur dalam mesyuarat. Satu orang yang sampaikan syur dia dalam mesyuarat, dia takkan terselamat daripada mengumpat lepas itu. Tapi kalau dia tak beritahu, dia ada syur dalam hati dia, tapi dia tak keluarkan syur dia dalam mesyuarat, dia akan keluarkan syur dia bila? Lepas mesyuarat. Lepas mesyuarat dia akan mengumpat, aku tak setuju, pendapat aku sebenarnya macam ni. Ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, tuan-tuan. Jadi setiap orang, kalau dia ada syur dalam mesyuarat, dia kena kedepankan. Dia kena bagi tahu syur dia dalam mesyuarat, sebagaimana orang yang solat, dalam solat tadi dia kena bagi lukman pada imam, bagi teguran pada imam, bukan di luar solat. Dan dalam mesyuarat, kita kena cuba ambil pendapat semua orang. Keluarkan setiap orang keluarkan pendapat dia, supaya tidak ada siapa-siapa simpan syur dalam hati dia dan mula bercakap di luar salat. Jadi Nabi SAW dalam mesyuarat ambil syur daripada semua sahabat, dan Nabi telah dengar semua pendapat, dan Nabi buat keputusan. Yang sepatutnya tuan-tuan dengan Allah SWT, setelah Amir buat keputusan, semua orang kena terima keputusan tersebut. Tidak ada lagi pendapat lain, tidak ada lagi keinginan lain, bahkan semua akan kena terima. Tapi orang munafik kalau dia tuan-tuan mulia, mereka tak terima keputusan Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul dia kata, dia tak terima syurat, dia tak terima syur kita tak akan ikut dia. Tak akan terima keputusan dia. Maka Abdullah bin Ubay, dia sepatutnya kita tidak boleh ada sifat israr, sifat degil, tekan syur, berpegang dengan syur. Syur dah bagi, sebagaimana makmum, bila dia dah bagi lukman pada imam, imam terima, alhamdulillah imam terima. Kalau imam tak terima, dia dah tunaikan tanggungjawab dia. Sekarang imam zalim, imam bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala. Dia tak nak terima jawab tadi. Jadi kita ada bagi syur, kita rasa dia terbaik, kita dah bagi carangan. Amir terima. Kalau dia tak terima, tanggungjawab kita dah selesai. Kita tak boleh nak berdegil atas syur kita, nak tekan juga, terima juga syur kita. Kalau tak terima, kita tak nak ikut, tak nak tahan. Kita tahu, bila israr itu tuan mulia, satu orang yang berdegil dengan pendapat dia ni akan menyebabkan perpecahan berlaku. Dia akan berpecah daripada ijtimaiyah, dan dia bukan dia saja akan berpecah, dia akan bawa orang lain keluar daripada dia. Pecah daripada ijtimaiyah. Jadi tuan-tuan mulia, satu perkara orang kita kadang-kadang satu bila di tengah jalan, Abdullah bin Ubay dia buat keputusan untuk balik. Dia tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada 1000 orang, dia balik, bukan dia seorang saja, dia telah pengaruhi 300 orang. 300 orang telah balik bersama dengan dia, tidak bersama Nabi SAW. Yang bersama Rasulullah hanya 300-700 orang sahaja. Jadi pada masa tersebut ada sebahagian sahabat dalam keadaan
tazabzub, jadi teragak-agak, berbelah bagi, nak ikut ke tak ikut, nak ikut yang ni ke, nak ikut yang ni. Ini berlaku sekarang berlaku. Bila berlaku perpisahan, ada nak ikut yang ni ke nak ikut yang ni. Dan Al-Quran sebenarnya telah bagi jawapan. Lama dulu pada kita, aku nak bersama dengan pihak mana, nak bersama dengan yang ni ke dengan yang ni. Dalam Al-Quran beritahu la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi. Kamu kena kembali kepada masjid asal kamu, masjid lama kamu, tempat lama kamu. Bila ada berbelah dua puak, kita teragak-agak nak masuk belah nak bersama dengan belah mana. Al-Quran dah beritahu usul dia, cara dia kepada kita kembali kepada asal, tempat asal. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fi. Tempat yang paling berhak untuk kamu bersama dengannya kembali kepada masjid lama kamu, tempat asal kamu kena kembali ke situ. Jadi begitu juga di sini sebahagian sahabat yang teragak-agak ilhamma qa'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Ada dua kabilah tuan-tuan, dia macam teragak-agak nak bersama dengan Rasulullah ke datang, tapi Allah kata Allah waliyuhuma, Allah penahu mereka, pelindung mereka, Allah kuatkan hati mereka dan mereka telah ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka atas keraguan tadi berpegang bangkit, mereka takut sungguh, mereka menyesal sungguh, mereka malu sungguh. Dia kata, tapi kerana Allah SWT kata Allah waliyuhuma, Allah wali mereka, itu sahaja yang dapat menguatkan semangat mereka untuk meneruskan bersamaan, meneruskan perjuangan mereka. Dan mereka rasa mereka telah buat kesalahan yang besar kerana teragak-agak untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, 700 orang ni telah ikut bersama Nabi, telah bersama dengan Rasulullah terus ke medan Uhud. Sampai di medan Uhud, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bagikan jemaah dan tetapkan kawasan untuk setiap jemaah. Setiap jemaah ada halaqah dia, ada kawasan dia, ada tempat yang Nabi telah tempatkan mereka semua. 50 orang pemanah baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan di atas Jabal Rumah, di atas bukit. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bagi arahan yang tegas pada amir dia, jangan kali-kali kamu turun daripada bukit ini. Apa pun berlaku, kamu kena berada atas bukit ni, kamu kena pertahankan tempat ini. Kalau walaupun kami menang atau kami kalah. Kalau kami kalah, kami terbunuh, mayat-mayat kami bergelimpangan, burung-burung datang nak makan mayat-mayat kami, pun kamu jangan turun untuk halau burung-burung tersebut. Kamu kena tetap berada di atas bukit tersebut. Dan kalau kami menang, sakit Allah ramai mula mengumpulkan harta ghanimah, pun kamu jangan turun untuk kumpulkan harta. Kerana ini amrul hal, perintah ketika tersebut. Amrul hal menyempurnakan perintah semasa itu lebih afdal daripada membuat apa-apa amal kebaikan lain. Semua amal-amal kebaikan lain jadi makhdud, jadi tidak afdal. Hebat macam mana pun amal tersebut, besar mana pun kelebihan amal tersebut, banyak mana pun ganjaran pahala buat amal-amal tersebut, berbanding dengan amrul hal perintah semasa yang Allah dan Nabi bagi, yang itu yang Nabi bagi, amalan itu lebih afdal. Dan amrul hal di perintah semasa, dia sampai bila? Sampai datang perintah seterusnya. Sekarang Nabi perintah berada di bukit, bagaimana tak ada perintah seterusnya untuk turun, tak sepatutnya mereka turun. Dan pada masa itu, walaupun mengumpul harta ghanimah, ada satu amalan yang besar, yang bagus, yang dapat pahala, tapi mereka tak boleh turun untuk harta ghanimah kerana amrul hal perintah ketika itulah untuk mereka berada di atas bukit. Jadi bila peperangan berlaku, di antara orang Islam bukan Islam, pada peringkat awal Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan pada orang Islam. Orang Islam telah mendapat kemenangan, orang musyrik telah mula lagi ditampukkan dan tinggalkan segala harta ghanimah mereka. Walaupun bilangan orang Islam sedikit, hanya 700 orang. Bilangan orang musyrik zaman 1,000 orang, 3,000 orang, tapi kekurangan bilangan tidak memberi kesan. Walaupun 300 orang yang balik, tetap tidak memberi kesan, orang Islam tetap menang. Akan tetapi apabila ada segelintir, sebahagian daripada orang Islam yang telah tinggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak taat keputusan amir mereka. Kerana bila mereka tengok orang Islam dah menang, orang dah mula kumpul harta ghanimah, maka mereka minta ijazat, minta kebenaran daripada amir mereka. Jadi alhamdulillah minta Abdullah bin Jubair minta kebenaran daripada dia untuk turun sama-sama bantu orang Islam untuk kumpulkan harta ghanimah. Amir mereka tak benarkan kerana Rasulullah dah bagi arahan, kita kena duduk di sini, kita kena duduk di sini, macam mana apa berlaku.
tapi 40 orang dari mereka berdegil turun juga. Jadi 40 orang telah turun juga. Dan ini telah menjadi asbab terangkatnya bantuan Allah. Ya Allah tukar dan Allah tukar daripada kemenangan kepada kegagalan. Walaupun sebelum ni 300 orang lagi tak turun ke medan, itu tak memberi kesan. Kerana apa? Tidak bersamanya orang dalam medan bersama dengan kita, itu tidak menyebabkan kita jadi lemah. Tidak menyebabkan terangkatnya bantuan Allah. Tapi orang yang bersama dengan kita dalam medan, dalam jemaah, bila orang dalam jemaah ni mereka ingkar, mereka meninggal taat, mereka tidak ikut keputusan musyarat, ini yang menyebabkan terangkatnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun bila kita kecil, orang lain tak nak bersama dengan kita, mereka tinggalkan kita, apa mereka buat takkan memberi kesan pada bantuan Allah kepada kita. Tapi kalau orang kita sendiri yang bersama dengan kita ni tak ikut keputusan musyarat, tak ikut usul tertib kerja ini akan menyebabkan berlaku kerugian, berlaku kekalahan kepada kita. Jadi walaupun yang tak taat tadi hanya 40 orang saja, daripada 700 orang yang tak taat hanya 40 orang, berapa peratus saja tuan-tuan muda. Dan yang tak taat orang daripada satu kawasan, satu markah saja. Tapi kesan ketidaktaatan dia tadi telah memberi kesan kepada seluruh tentera, telah memberi kesan kepada 700 orang dan telah memberi kesan kepada semua tempat tuan-tuan muda. Semua tempat yang terangkat bantuan Allah SWT dan telah bertukar kemenangan, telah bertukar menjadi kekalahan. Jadi oleh kerana terpenting tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpegang dengan keputusan musyarat, taat pada keputusan musyarat, dan jangan sekali-kali kita buat benda yang bertentangan dengan musyarat. Bila kamu datang, satu lagi mau nak beritahu tentang musyarat ini tuan-tuan muda, kamu kena jadikan musyarat kamu khas hanya untuk umur musyarat saja. Jangan kita jadi umur-umur yang berkaitan kerja saja. Jangan kita masuk campurkan dalam mesyuarat kita perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan kerja. Kita menjadikan mesyuarat kita nak putuskan orang bergaduh, orang berbalah, masalah-masalah pribadi, urusan pribadi itu dia tak bukan umur mesyuarat kita. Satu orang tu mustahab dia istikharah dan dia mesyuarat hanya dengan muta'alliqin orang yang berkaitan dengan nak nikah kahwin ke perniagaan dia, mesyuarat dengan orang yang berkaitan dengan perkara tersebut sahaja dan istikharah pada Allah, tak perlu bawa pada mesyuarat ijtimai. Hari ini mengatakan kata kita bawa perkara-perkara yang tidak berkaitan dalam mesyuarat kita menyebabkan mesyuarat kita jadi tempat bergaduh. Mesyuarat kita jadi tempat bergaduh. Kita benda-benda yang tak perlu pun kita bawa dalam mesyuarat, benda-benda yang tak berkaitan dengan kerja pun kita bawa dalam mesyuarat. Itu satu perkara. Yang kedua tuan-tuan mulia, bila kita datang mesyuarat, kita kena datang secara istimai dan kita kena jadi rafiq, bukan farid. Kita bukan datang memihak pada mana-mana pihak, bahkan kita kena memihak, kita datang sebagai rafiq. Kalau kita datang sebagai farid, mesyuarat kita tadi tidak akan menyebabkan kesatuan, bahkan akan menyebabkan perpecahan. Jadi ini perkara penting tuan-tuan mulia, beberapa perkara penting yang berkaitan dengan mesyuarat yang kita kena jaga. Barulah mesyuarat kita tadi bila mengikut sunnah, mengikut cara yang dikatakan Allah, maka mesyuarat kita akan menjadi asbab ijtimaiyah dan bila ada ijtimaiyah di kalangan kita, maka mesyuarat kita akan menjadi asbab untuk mendapatnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak buat mesyuarat mengikut cara yang telah kita tahu tuan-tuan mulia, mesyuarat kita tidak akan wujudkan kesatuan, bahkan mesyuarat kita akan menyebabkan perpecahan dan menyebabkan bantuan Allah SWT tidak dapat. ऐसा भी होता है मुशवरा हो गया, एक फैसला हो गया, किसी के दिल में कोई राय आ गई, फैसले के बाद किसी के दिल में कोई राय आ गई। फसाद का रास्ता ये है कि इस राय को लोगों के सामने जाहिर करें। Tetapi tadi malam kita bacakan satu ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sekali-kali kamu tidak akan beriman sehingga kamu jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan. Jadi setiap umur kamu kena bawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa keputusan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kamu kena terima dengan hati yang terbuka. Kita maulana beritahu tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang apa berlaku selepas amir buat keputusan,
selepas ambil buat keputusan datang dalam hati kita satu pendapat yang bertentangan selain daripada keputusan yang ambil buat keputusan. Jadi dalam keadaan ini, jadi tuan-tuan mulia, dalam itu dengan demikian tuan-tuan mulia, bila kita ada cadangan, ada pendapat yang mana kita rasa kita nak bagi pada Amir, maka apa patut kita buat? Ini kita kena belajar daripada sirah, belajar daripada kehidupan sahabat-sahabat, macam mana sahabat buat. Satu dia tuan-tuan mulia, satu orang bila dia ada pendapat yang bercanggah dengan keputusan yang Amir telah buat, dia mula bercakap dan berkata. Ini cara yang tak betul. Ya. Ibn Munzir, Khattab Ibn Munzir, dia ada cadangan dia rasa tempat ni tak sesuai kerana tempat ni tak ada air. Tempat yang satu lagi ni lebih sesuai kerana situ ada air. Situ ada air. Maka dia telah nak, tapi cadangan dia tadi, pendapat dia tadi, dia tak zahirkan pada siapa-siapa. Dia tak bagi tahu pada sesiapa. Dan dia mencari peluang untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW berseorangan. Jumpa berseorangan untuk bagi pendapat, zahirkan pendapatnya. Maka bila dia dapat peluang, maka dia telah berjumpa dengan Nabi dengan penuh adab. Dia telah bertanya bagaimana, wahai Rasulullah, adakah ini wahyu daripada Allah atau pendapat Tuhan? Kalau wahyu daripada Allah, saya tak boleh bagi apa-apa cadangan. Itu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ini pendapat Tuhan, saya nak ada cadangan, saya nak bagi show. Maka baginda Rasulullah SAW tanya dia, apa pendapat kamu, apa cadangan kamu? Maka dia beritahu, saya punya pendapat, orang Islam tak sesuai berkemah di sini, kerana di situ tak ada air. Lebih sesuai ke tempat lain, tempat satu lagi di sini ada air. Kalau kita berkemah di sana, satu kita dapat kuasai kawasan yang ada air. Air ada dengan kita. Yang kedua, bila ada air, kita boleh sibukkan kita dengan amal, dengan ibadat, dengan sembahyang dan tilawah. Kerana maksud turun ke medan perang bukan hanya nak berperang, nak bunuh orang. Maksud daripada perang nak bawa mereka lihat suasana amal orang Islam, supaya mereka terkesan dengan suasana amal orang Islam dan mereka dapat hidayah. Jadi Nabi SAW terima syur. Apa yang kamu syurkan ini, cadangan ini yang terbaik. Atas syur seorang ini Nabi telah buat keputusan supaya semua orang Islam berpindah dari tempat asal yang diputuskan kepada tempat yang telah disyarakat tadi. Jadi atas keputusan satu orang dan semua telah terima keputusan tersebut. Dan nanti begitu juga tuan-tuan mulia, yang ini cara dia. Cara yang sebenar untuk kita bagi cadangan, kalau kita ada pendapat yang datang dalam hati kita selepas Amir buat keputusan. Tapi hari ini juga seluruh dunia hari ini kita akan susah tidak beramal dengan cara ini. Kita ada, bila Amir buat keputusan, ada apa-apa keputusan buat, kita tak setuju, kita boleh bercakap. Di peringkat muhallah ke, halkah ke, peringkat negeri ke, peringkat negara ke, kita boleh bercakap, aku tak setuju keputusan ni sepatutnya macam ni lebih baik, maksudnya macam ni lebih baik. Dan kita boleh bercakap, dan ini akan menjadi sebab berlaku iftiraq, berlakunya perpecahan. Sepatutnya kita kena buat macam sahabat tadi, kita jangan zahirkan pada siapa-siapa dan jumpa Amir sendiri dengan tertutup bagi cadangan kita. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, atas syur dia, Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah himpunkan Al-Quran. Walaupun awalnya Abu Bakar Siddiq tak setuju nak buat perkara tersebut, tapi atas syur Hazrat Umar, dia telah setuju dan dipanggil Zaid bin Sabit untuk buat kerja himpunkan Al-Quran. Keputusan dibuat hasil mesyuarat 2 orang sahaja. Tapi seluruh sahabat terima keputusan tadi. Bila Khalifah Abu Bakar buat keputusan, semua sahabat terima. Tidak ada siapa-siapa berkata kita tak nak baca Quran ni sebab dia tak tanya syur kita. Tak tanya pendapat kita, tak mesyuarat dengan kita. Maka kita tak akan taat keputusannya kita tak akan baca Al-Quran yang dia himpunkan. Tak ada sahabat, seorang pun sahabat buat macam tu. Semua umat hari ini baca Quran yang telah dihimpunkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sifat sahabat tuan-tuan. Sifat ketaatan yang ada dalam diri mereka atas keputusan Amir. Walaupun Amir buat keputusan tak tanya pendapat mereka terima bulat-bulat, mereka tidak menentang dan mereka terima keputusan Amir. Dan bila ada tanpa sifat taat, tuan-tuan, istimewaiyat tak mungkin akan timbul. Istimewaiyat tak mungkin akan dapat dicapai tanpa sifat taat. Hanya dengan sifat taat, dan taat kepada keputusan mesyuarat, barulah akan wujud istimewaiyat di kalangan kita. Dan kenapa kita tak nak terima keputusan mesyuarat, kita lawan keputusan mesyuarat ini? Kerana nafsaniyat dalam hati kita. Perasaan nafsu, dorongan nafsu kita. Ini punca kenapa kita berdegil dengan keputusan kita. Amir Sa'ad dah buat keputusan lain, kita masih nak kekal dengan pendapat kita, masih nak tinggalkan, nak berkeras dengan pendapat kita. Ini berpunca daripada dorongan hawa nafsu kita, dan inilah yang menyebabkan berlakunya iftiraq di kalangan kita.
उम्मत की इज्तिमाइयत की हकीकत यह है कि उम्मत के दरमियान से रंग, ज़ुबान, कौम, इलाकाइयत, ये सारी निस्बतें आपस में से ख़त्म हों। Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istima'iyat dalam umat tidak akan dapat diwujudkan selagi mana kita tidak hapuskan perasaan perkauman, perasaan kebangsaan, kenegaraan, kenegerian ataupun bahasa dari di antara kita. Selagi mana kita berpecah mengikut bahasa, mengikut bangsa, mengikut warna kulit, mengikut kawasan, bagaimana perasaan-perasaan ini ada dalam umat, selagi itu umat ini tak akan bersatu dan umat ini tak akan jadi umat. Nabi SAW telah buat usaha untuk hilangkan segala perasaan ini. Perasaan perkauman, ni kaum aku, perasaan bahasa, ni orang bahasa aku, perasaan warna kulit, ni orang warna kulit sama dengan aku, atau kawasan, negeri atau negara. Nabi SAW sepanjang usaha Nabi, sepanjang pemutusan Nabi sebagai Nabi usaha untuk pecahkan segala sempadan-sempadan ini supaya umat menjadi satu. Kerana Allah SWT telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Baginda SAW telah dihantar, telah diutuskan untuk seluruh manusia. Jadi seluruh manusialah satu umat. Dan untuk umat menjadi satu umat, menjadi satu, tidak segala perasaan-perasaan yang memihak kepada bangsa, pada orang yang warna kulit atau bahasa atau apa sahaja, perasaan tersebut perlu dihilangkan. Selagi mana perasaan ini ada dalam hati kita, selagi itu kita akan berpecah dan kita tidak akan bersatu. Dan banyak contoh-contoh daripada kisah-kisah kita akan dapat lihat bagaimana Nabi SAW sangat marah bila satu-satu ungkitkan perkara ini. Dan malam kita juga mana-mana negara. Kenapa Allah SWT pilih Madinah sebagai tempat tersebarnya hidayah? Mekah tidak. Di Mekah tuan-tuan mulia, orang-orang Mekah di situ hanya orang Mekah. Mereka tidak bersatu. Asal tidak ada di sana. Tapi bila berhijrah ke Madinah, di sana ada kesatuan di antara Muhajirin dan Ansar. Seluruh umat bersatu. Maka kerana kesatuan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah pilih Madinah sebagai tempat tersebarnya hidayah. Begitu juga tuan-tuan, mana-mana negara, mana-mana tempat, mana-mana kawasan yang mana penduduk negara tersebut tak boleh bersatu. Di antara Muhajirin, penduduk asal dengan orang-orang yang berhijrah tidak dapat bersatu. Orang warna kulit tak dapat bersatu. Orang kulit hitam, kulit putih tak dapat bersatu. Orang yang berlainan bahasa, yang ni buat usaha di kalangan orang bahasa dia, yang ni buat usaha di kalangan orang bahasa dia, yang ni buat usaha di kalangan kaum dia, yang ni buat usaha di kalangan kaum dia, mengikut kabilah, mengikut warna bahasa, mengikut bahasa. Selagi mana usaha berjalan seperti itu, selagi itu hidayah tak akan tersebar di negara tersebut. Allah SWT tak akan gunakan penduduk negara tersebut sebagai asbab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Untuk Allah terima mana-mana tempat wujud ijtimaiyat. Selagi ada perkauman macam ni, tidak akan wujud ijtimaiyat. Perlu kita wujudkan ijtimaiyat di tempat tersebut. Jika tanpa mengira bangsa, tanpa mengira bahasa, tanpa mengira kaum atau kabilah, atau tanpa mengira tempat asal, kita kena bersatu menjadi satu, buat usaha sama-sama, barulah ijtimaiyat akan wujud dan barulah Allah SWT akan guna kita sebagai asbab hidayah untuk umat. Ini sangat-sangat penting malam kita kena faham perkara ini. Seluruh dunia kena faham. Setiap negara di seluruh dunia kena faham. Kalau kita hanya buat usaha kelenangkan bangsa kita sahaja, orang sama bahasa dengan kita sahaja, belum wujud lagi ijtimaiyat ini. Berusaha melakukan bahkan usaha belum bermula lagi. Islam belum mula tersebar lagi di negara tersebut. Islam belum mula tersebar lagi di negara tersebut. Kalau usaha di kalangan orang kita sahaja. Jadi oleh kerana bermula datangkan beberapa kisah. Kata beliau untuk wujud betapa murkanya Nabi, marahnya Nabi SAW apabila ada di kalangan umat Islam yang berbangga atas bahasa atau atas kaum atau negeri atau kawasan dia. Satu kisah dia datangkan, datangkan satu ketika Suhaib Ar-Rumi, Bilal Habsyi dan Salman Al-Farisi. 3 orang sahabat di kalangan Muhajirin yang mana mereka ni bukan orang Arab. Bukan asal Arab, warna kulit pun bukan warna kulit Arab, bahasa pun bukan bahasa Arab. Orang asing. Mereka sedang berkumpul duduk di satu tempat di masjid.
dan satu halqah bersama dengan dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sayyidul ulama, ketua para ulama ada dengan mereka. Dan dia daripada Khazraj, dan di situ juga Qais ibn Mutatiyah. Qais ibn Mutatiyah satu orang lagi daripada Khazraj juga, dia ada dalam majlis tersebut dan dia berkata kepada tiga orang ni, kamu ni bukan orang Arab, kamu bukan bangsa Arab, boleh tak ada cakap bahasa Arab, kamu tak boleh buat kerja sebagaimana kami buat. Kamu tak ada kemampuan, kamu tak ada kemampuan untuk buat usaha, untuk buat kerja sebagaimana kami buat. Orang Arab yang boleh cakap bahasa Arab, dia berbangga dengan bangsa Arab dia berbangga dengan bahasa Arab dia. Sedangkan tuan-tuan dia memang bahasa Arab lah bahasa Al-Quran, bahasa baginda Rasulullah SAW. Bahkan inilah bahasa ahli syurga. Semua kaum yang dia bercakap berbahasa permainan di dunia hari ini, dalam syurga dan semua akan cakap bahasa Arab. Yang begitu memang kelebihan yang sangat besar ada pada bahasa Arab. Tapi itu pun Nabi tak suka. Nabi pun tak suka bila satu orang itu berbangga, dianggap dia orang Arab, dia berbahasa Arab, dia lebih mulia daripada orang lain. Dia lebih baik daripada orang lain. Boleh buat kerja lebih baik daripada orang lain. Itu pun Nabi tak gemar. Bila Qais berkata demikian, maka Hazrat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tarik leher baju dia, pegang di leher baju dia, tarik dia, heret dia pergi jumpa baginda Rasulullah SAW. Ini seorang ulama yang sebenar, ulama ni yang dapat faham, dapat tahu apakah sebab istirak pemecahan umat. Apakah sebab sebenar berlakunya perpecahan dalam umat. Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tarik Qais ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritahu kepada baginda Rasulullah, wahai Rasul, yang Qais ni cakap macam ni. Dia sama kabilah dengan dia, tapi dia mengandung kepada Nabi. Ni, wahai Rasulullah, dia cakap macam ni. Maka Rasulullah sangat muka dan sangat marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus pergi mimbar. Naik atas mimbar dan di sebelah mimbar Khalid masih lagi, Muaz masih lagi memegang leher baju Qais. Dan baginda beritahu bahasa ni bukanlah bapa kamu, bukan mak kamu yang kamu nak berbangga dengan dia. Kan? Bahasa Arab adalah salah satu bahasa daripada mana-mana bahasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat marah, menzahirkan kemarahan dan kemurkaan baginda. Bahkan baginda beritahu kepada Muaz, wahai Muaz, kamu tolak dia masuk neraka. Tolak dia masuk neraka. Qais ni. Kan? Jadi dan riwayat ada mengatakan bahawa Qais ni akhirnya telah murtad. Walaupun ada riwayat juga dia masuk Islam baik, tapi nak beritahu sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terima, tak sangat-sangat murka dengan orang yang berbangga dengan bahasa mereka, dengan kaum mereka. Begitu juga tuan-tuan dan begitu juga tuan-tuan yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah Salman Farsi. Salman Farsi dalam satu peperangan, dalam satu ghazwah, tengah berperang, tengah hayung pedang, maka dia hayungkan pedang dia sambil dikata, ambil ni daripada aku, hentakkan pedang ni daripada aku. Satu orang gulam Farsi, seorang hamba Farsi. Nabi dia sebut perkataan dia adalah hamba Farsi. Nabi berada belakang dia. Nabi SAW belakang Nabi terdengar. Sedangkan masa itu suasana peperangan, perang sedang berkecamuk pun Nabi masih terasa dengan kata-kata Salman Farsi tadi. Dan Nabi tegur Hazrat Salman, beritahu kepada dia, wahai Salman, kenapa kamu tak kata kamu gulam Ansari? Kamu sama Ansar. Kenapa kamu tak kata kamu seorang Farsi? Jadi dia berbangga dengan kawasan negara dia, tempat asal dia. Jadi Nabi SAW tidak terima, tak dapat terima perkara tersebut. Nabi SAW kerana semua perkara-perkara ini akan memecahkan kesatuan umat, akan menyebabkan umat jadi berpecah. Bila umat berpegang dengan perkauman dia, dengan bahasa dia, dengan bangsa dia, selagi itu umat ini tidak akan bersatu dan akan menuju tidak akan ada ijtimaiyat di kalangan umat. Jadi baginda Rasulullah SAW sepanjang hidup baginda, usaha Nabi SAW adalah untuk hapuskan segala sempadan-sempadan tersebut supaya umat ini dapat bersatu menjadi satu umat dan hilang segala perasaan-perasaan lain yang ada hanya perasaan umat dan negeri mereka. Bagaimana semua tamakah tak bersatu, istimewa akan wujud, selagi itulah umat tidak akan terbentuk. Dan pernah satu kali tuan-tuan mulia, baginda Rasulullah SAW cuba nak kumpulkan orang-orang Khawas, orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy, nak bercakap dengan mereka. Dan Nabi SAW suruh sahabat-sahabat lain jangan datang ganggu majlis tersebut. Bila satu orang Abdullah ibn Ummi Maktum datang nak berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, Nabi menzahirkan rasa tidak selesa baginda kerana majlis itu majlis yang khusus untuk orang-orang, untuk pemimpin-pemimpin, untuk orang yang Khawas. Maka Allah SWT tegur baginda SAW, Abasa wa ta'ala, ayat ini telah turun.
menegur baginda sallallahu alaihi wasallam. अगर उम्मत ईमान और अमाल सालिहा पर बगैर इन तमाम निस्बतों के जमा हो जाए तो अल्लाह ताला इनके दरमियान बुत पैदा फरमाएंगे। बुत कहते हैं बेगरज मोहब्बत। कुरान ने इसको बयान किया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलुहुमुर रहमानु वुद्दा। बुत किसे कहते हैं? बुत कहते हैं बेगरज मोहब्बत। Tetapi bila umat ini bersatu atas iman dan amal dan mereka ketepikan segala perbezaan bangsa, bahasa, negara, tempat dan kabilah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan mereka wud. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Apa maksud wud, tuan-tuan mulia? Ialah perasaan kasih sayang tanpa kepentingan. Kita satu orang tu sayang satu orang tanpa apa-apa kepentingan. Tanpa apa-apa kepentingan apa-apa. Ini Allah SWT akan kurniakan bila umat ini bersatu, bila umat ini bersatu atas iman dan amal dengan tanpa segala perbezaan ini. Sangat-sangat penting. Maulana kita tahu tadi, tuan-tuan mulia, mana-mana negara yang berlaku ikhtilaf, perpecahan, punca dia bila aku lihat ini perasaan. Kerana perkauman, kerana bangsa, kerana bahasa, kerana kenegerian, kerana sifat-sifat inilah berlakunya perpecahan. Hazrat Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, selagi mana umat ini tidak hilangkan perasaan ini, perkauman ini, selagi mana umat ini tidak akan bersatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Aqsam, wahai Aqsam, kamu kena keluar. Orang yang selain daripada kamu, akhlak kamu akan jadi baik. Jadi inilah tuan-tuan bukan Allah SWT mizaj kerja ini. Kerja ini kerja nubuwah, perlu kita buat dengan mizaj kenabian. Ya, kita bukan hanya keluar, memang kita kena keluar jalan Allah, tapi macam mana kita nak keluar? Kita kena keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bawa mizaj kenabian, bawa mizaj kerja ini, bukan bawa mizaj kita. Apakah mizaj kerja ini, tuan-tuan mulia? Kita kena buangkan segala sikap, segala perasaan kenegerian kita, kenegaraan kita, kekabilahan kita, bangsa kita, bahasa kita, segala sifat-sifat ini, tuan-tuan mulia, kita kena lenyapkan, kita kena bersihkan, barulah kita akan bersatu, barulah umat ini akan bersatu, akan menjadi satu umat. Hazrat Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi beritahu, kamu selagi mana kamu kena belajar untuk melihat setiap orang Islam, orang yang Islam yang paling berdosa pun, kamu kena belajar melihat setiap orang Islam dengan penuh kebesaran, dengan azmah. Selagi mana kamu tak belajar, kamu tak dapat lihat setiap orang Islam, walaupun bukan kabilah kamu, tak ada apa-apa hubungan dengan kamu. Bagaimana kamu tak belajar lihat orang Islam dengan pandangan kebesaran, selagi itulah iman kamu tidak akan sempurna. Kalau kita keluar dengan orang-orang kita sahaja, tuan-tuan mulia, itu dah jadi macam siahah, melancong. Kita keluar dengan keluarga kita sahaja, keluar dengan orang kampung, dengan kawan-kawan, itu perkara mizaj orang pelancong, jemaah yang melancong. Mereka keluar dengan orang yang dia biasa. Tapi Nabi SAW nafikan daripada umat ini, kata siah umat inilah dalam jihad fisabilillah. Begitu rahbaniyah umat inilah dalam jihad fisabilillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buangkan sifat melancong dari sifat sihat tadi, kami Nabi telah bawa kepada bergerak di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kami Nabi sallallahu alaihi wasallam nafikan juga sifat rahbaniyah. Sifat suka untuk panduan untuk bersendirian, sekadar tekan dengan sifat jadual untuk bergerak dalam umat dan keluar dari jalan Allah buat usaha di kalangan umat. Jadi inilah tuan-tuan mulia sangat-sangat penting. Mizaj kenabian ini, mizaj kerja ni kita kena faham apakah mizaj kerja ini, dan kita kena keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mizaj ini. Bila kita keluar dengan semua orang, kita keluar dengan bangsa lain, dengan bahasa lain, kita belajar duduk dengan semua orang, barulah akhlak kita akan jadi baik, sifat kita akan jadi baik, dan barulah keijtimaiyat di kalangan kita akan terwujud. कुरानों का अपने ख्याल वालों के साथ निकलना ये उम्मत की तरबियत का जरिया नहीं। Jadi contohnya orang lama keluar sama-sama orang lama, atau sama-sama orang yang satu fahaman dengan dia, orang yang ada hubungan dengan dia. Ini bukan cara yang betul, tuan-tuan. Dengan cara demikian umat tidak akan dapat faedah, tidak akan dapat tarbiyah, dan dia pun tidak akan maju dalam usaha ini. Cara yang betul, tuan-tuan mulia, ialah orang-orang lama kena bawa orang-orang baru untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang-orang lama buat pengorbanan, bawa orang-orang baru keluar di jalan Allah SWT, maka orang baru akan dapat ta'lim dan tarbiyah, dan orang lama akan dapat peningkatan kemajuan dalam usaha ini.
Sebagaimana Hazrat Muawiyah radhiyallahu taala anhu bagi Rasulullah SAW bagi tanggungjawab pada dia Wa'il bin Hujr untuk bawa dia ikram dia bagi makan minum pada dia, maka natijahnya Hazrat Muawiyah Allah jadikan dia sebagai khalifah dan Wa'il bin Hujr telah dapat tarbiyah menjadi orang sahabat Nabi yang baik. Jadi bila orang lama buat pengorbanan keluar bersama dengan orang baru, barulah perkara ini akan dapat diwujudkan. Hari ini orang kata saya dapat rasa, Hazrat kita saya dapat rasa. Hari ini orang lama suka keluar bersama orang lama. Keluar dengan orang yang biasa dengan dia. Ini bukan cara yang betul. Cara yang betul tuan-tuan mulia, orang lama, bahkan dalam kataan manusia rahmatullahi alaih, satu orang lama kena buat 10 orang baru. Setiap tahun bila dia khuruj fisabilillah, paling dia kena bawa orang baru bersama dengan dia. Satu orang lama bawa 10 orang baru keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah orang baru ni akan dapat perkataan Maulana Hazrat manusia rahmatullahi alaih, faedah umat dalam orang lama keluar bawa orang baru. Kalau orang lama keluar sama orang lama tak bawa orang baru, umat tak akan dapat faedah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita kena keluar bersama orang baru, orang lama kena bawa 10 orang baru keluar jalan Allah SWT. Dengan cara demikian orang baru ni akan dapat tarbiyah dan akan dapat talim, dan orang lama akan dapat taraki dan kemajuan, bahkan tarbiyah orang lama pun dalam bawa dan keluar bersama dengan orang baru. Jadi kita semua niat dan azam tuan-tuan mulia, kita akan keluar jalan Allah SWT paling kurang 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan dan 8 jam setiap insyaAllah.